ilmu di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin rakan planetarian yang dihormati sekalian. Nama saya Muhammad Fairuz bin Aslam, pegawai sains yang akan memudahcarakan sesi webinar kita pada malam ini. Selamat datang ke webinar kita pada malam ini yang bertajuk Astronomi Prakemerdekaan. Ianya merupakan webinar kedua daripada keempat siri webinar planetarium sempena Bulan Kebangsaan 2021. Tuan-tuan dan puan-puan, arti nilai kemerdekaan itu sinonim sekali dengan sejarah. Oleh itu, siri webinar ini juga bertujuan untuk masyarakat Malaysia mengenali dengan lebih mendalam tentang nilai sejarah dan perkembangan astronomi di Malaysia, di negara jiran, di Asia Tenggara pra-kemerdekaan seperti tokohnya, lokasinya serta artifak astronomi yang boleh dijumpai di beberapa lokasi di negara serantau. Ini sekaligus menunjukkan komitmen planetarium negara bersama rakyat Malaysia dalam meraihkan Bulan Kebangsaan 2021 dengan cara kita yang tersendiri. Sepanjang webinar ini berlangsung, tuan-tuan dan puan-puan amat dialu-alukan memberikan pandangan ataupun mengutarakan persoalan di ruangan chat sama ada di Zoom ini ataupun di Facebook Planetarium Negara. InsyaAllah, ahli panel akan cuba memberikan maklum balas, respon di atas komen dan soalan yang diutarakan. Kami juga menyediakan sesi Q&A di pertengahan dan penghujung webinar ini supaya kita dapat berdiskusi bersama. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum ahli panel kita mengulas dengan lebih mendalam mengenai tajuk webinar ini secara lebih terperinci, izinkan saya untuk memberikan sedikit pengenalan mengenai arkeoastronomi ini supaya tuan-tuan dan puan-puan akan lebih mudah memahami dan seterusnya berdiskusi dengan ahli panel. Jadi secara umumnya sebab kita nak minta ahli panel kita terus menjawab soalan-soalan pokok. Jadi saya akan memberikan sedikit penerangan tentang arkeoastronomi ini. Jadi secara umumnya boleh dikatakan semua ketamadunan manusia dan budaya utama dunia mempunyai ikatan ataupun hubungan dengan langit ataupun angkasa lepas. Selama berabad-abad tanpa ada pencemaran cahaya dan sebagainya, langit kita pada waktu malam itu memang membentuk satu pemandangan yang menakjubkan. Selama ribuan tahun, manusia daripada pelbagai bangsa, agama dan sebagainya cuba menakrifkan apa yang mereka lihat di angkasa lepas itu. Dan pemahaman mereka tentang objek angkasa lepas ini juga memainkan peranan dan membentuk isu seperti sosial ekonomi masing-masing. Jadi bidang arkeoastronomi ini dia selalunya ada pasangan dia, iaitu dengan etnoastronomi. Ianya juga dikenali sebagai sains rakyat ataupun cultural astronomy, dan ianya secara umumnya berkaitan dengan persepsi dan pemahaman manusia tentang fenomena astronomi sepanjang sejarah ketamadunan manusia dan merentas semua budaya. Contoh seperti pembinaan monumen, perjumpaan artifak lama, kebudayaan dan lain-lain merupakan manifestasi kefahaman manusia terhadap pergerakan objek cakrawala dan dihubungkan dengan kehidupan sesuatu budaya ataupun tamadun. Jadi kesimpulan dia, arkeoastronomi ini adalah satu bidang yang multidisiplin, interdisiplin, dan ianya juga boleh dikatakan sebagai salah satu daripada cabang pada banyak ilmu astronomi, dan tetapi ia memfokuskan bagaimana manusia melihat pergerakan objek angkasa dan bagaimana ia memainkan peranan dan kaitan dengan cara hidup kita. Jadi manusia pada zaman dahulu ni, beribu tahun dulu, mereka dapat bezakan antara bintang yang tetap bila kita lihat dengan berlatar belakangkan langit. Kalau bintang ni tetap, dia tidak nampak pergerakan dia dalam masa yang sekejap. Tetapi kalau planet itu, dia akan bergerak. Jadi orang dulu dia dah dapat bezakan yang mana satu bintang, yang mana satu planet. Jadi itu secara umumnya. Dan saya akan memperkenalkan panel, dan untuk itu izinkan saya untuk berkongsi skrin sekejap.
Okey, untuk menjayakan perbincangan kita malam ini dan untuk mengupas tajuk kita astronomi pra-kemerdekaan, Planetarium Negara menjemput dua orang tokoh yang tidak asing lagi. Tokoh kita yang pertama ialah Dr. Haji Kasim Haji Bahali, orang Melaka. Beliau sekarang ialah fellow tamu di Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau juga merupakan rektor Akademi Falak Malaysia, panel pakar falak JAKIM sehingga tahun 2020. Timbalan yang di-Pertua Persatuan Falak Syar'i Malaysia. Beliau juga merupakan ahli kepada International Astronomical Union dan kepakaran beliau ialah dalam astronomi cerapan, pendidikan astronomi Islam dan inovasi peralatan falak. Dan mendapat pendidikan awal Bachelor Science di UKM dalam bidang fizik, diikuti dengan Master Science Astronomy di Universiti Melaya, dan pada tahun 2019 mendapat PhD dengan anugerah emas kedoktoran dalam bidang falak daripada UKM. Dan sumbangan-sumbangan utamanya ialah Dr. Kasim dan kumpulannya daripada Persatuan Falak Syar'i Malaysia, JAKIM dan sebagainya telah membuat sumbangan yang penting, iaitu penentuan waktu subuh di alam Melayu termasuk Malaysia, iaitu mereka merungkai dan menunjukkan bagaimana perhitungan waktu subuh dibuat dengan kiraan falak dan dengan tepat dengan menggunakan waktu sebenar terbitnya fajar di alam Melayu. Jadi mengapa digunakan alam Melayu? Kerana saya difahamkan Dr. Kasim bukan saja membuat pencerapan itu di Malaysia tetapi juga di beberapa negara jiran. Jadi lengkap tu maklumat dan data yang beliau dapat. Oleh kerana finding beliau ataupun knowledge yang beliau dapat itu sangat berimpak tinggi, beliau telah menerima anugerah utama Persama 2020. Tak silap saya, Persama ni ialah Persatuan Sains dan Matematik untuk makalah ilmiah terbaik, dan juga mendapat anugerah utama MAPIM untuk majalah Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, Indeks Kebangsaan. Dan selain sebelum itu, beliau juga dengan Persatuan Falak Syar'i Malaysia telah berjaya menentukan waktu solat dalam penerbangan. Yang mana kita tahu kapal terbang kita ni kalau bergerak ni 10 km, 11 km dan laju. Jadi macam mana nak menentukan waktu solat dengan tepat. Dan sekarang ini kita dapat sendiri tanpa pertolongan daripada attendant kapal terbang dan sebagainya dapat menentukan waktu solat kita sendiri dengan mudah. Dan beliau juga telah membuat beberapa ciptaan inovasi, contohnya alat Qiblatain untuk penentuan arah kiblat, dan telah menjadi Johan Inovasi Islam peringkat kebangsaan 2016. Panjang lagi. Dr. Kasim, apa khabar? Alhamdulillah baik, Saudara Fairuz. Terima kasih, salam kemerdekaan. Doktor. Terima kasih. Dan ahli panel kita yang kedua tidak kurang juga hebatnya, Saudara Nur Azam Muhammad Nur. Ini juga kawan lama juga ni. Semenjak, tak ingatlah daripada 99 ke tahun 2000. Senior saya 2 tahun, saya rasa. So beliau ialah juga menganggotai pelbagai organisasi jawatan dan sebagainya. Semua saya ambil ringkas je. Yang pertama, beliau menganggotai Jawatan Kawasan Falak Negeri Pulau Pinang. Kalau Dr. Kasim tu saya tak tulis sebab panjang. Beliau Negeri Melaka, yang ini Pulau Pinang. Penyelidik arkeoastronomi, kalau ada orang Malaysia yang jumpa dan tahu ada ahli arkeoastronomi lain, kena bagi tahu kat saya sebab saya baru tahu seorang setakat ni. Dan beliau juga menjalankan perniagaan artifak falak. Jadi siapa yang nak beli astrolab ke dan yang berkaitan dengannya boleh berbincang dengan beliau sebab banyak juga barangan-barangan yang tiru ni. Jadi kena jumpa dengan pakar. Dan beliau mempunyai pengalaman bertugas sebagai penyelidik artifak astronomi di negara Brunei Darussalam di pameran Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah pada tahun 2007 dan 2008. Jadi kepakaran beliau bukan setakat dihargai di Malaysia tetapi juga diiktiraf oleh negara jiran, contohnya Brunei. Jadi kepakaran beliau ialah dalam ephemeris astronomi, ukur tanah dan remote sensing. Beliau mendapat pendidikan awal Bachelor of Science Remote Sensing daripada UTM, dan seterusnya beliau juga mengikuti pasca siswazah Master Science di USM dahulu, dan sekarang
sedang mengikuti Master Sains Falak Syari'i di Universiti Teknikal Malaysia. So kita doakan supaya saudara Azam berjaya dan untuk menyempurnakan kajian yang mana akan memberi, nanti dia akan share balik dengan kita di webinar yang akan datang insya-Allah. Jadi beliau juga pernah memenangi anugerah khas hadiah penerbitan angkasa pada tahun 2010 dan beliau juga merupakan salah seorang penulis buku Springer bab dalam buku Springer yang bertajuk Exploring the History of Southeast Asian Astronomy bersama penulis-penulis ulung lain daripada negara Thailand, daripada Australia, daripada Indonesia dan Filipina. Dan beliau juga menjalankan kajian sejarah ilmu falak Nusantara dan astronomi ilmu falak Guru Mansur Betawi 1878 hingga 1967 dan beliau dan instrumen astronomi arah kiblat. Jadi saudara Azam, apa khabar hari ini? Dengarnya baru lepas kena cucuk dos kedua. Harap masih gagah lagi untuk malam ni. Sihat ya saudara? Alhamdulillah. Okey. Jadi itu secara ringkasnya pengenalan kepada ahli panel kita. Jadi saya akan stop sharing screen ni. Jadi kalau oleh sebab kita ada banyak topik, jadi saya memohon ahli panel untuk mematuhi masa yang ditetapkan, iaitu setiap ahli panel diberikan masa 10 minit untuk mengulas sesuatu topik ataupun sesuatu soalan yang ditanya. Dan pada minit ke-8 saya akan memberi peringatan untuk ahli panel terus dapat wrap up tentang soalan tersebut. Dan di hujung webinar ini insya-Allah 3 minit lagi akan diberi untuk setiap ahli panel untuk menyimpulkan perbincangan pada malam ini. So jadi kalau tidak ada apa-apa lagi yang daripada ahli panel, kalau saya akan mulakan dengan perbincangan kita yang pertama untuk saudara Nur Azam. Jadi ini saya kena share screen benda ni sekejap ya. Jadi kalau kita lihat ya, ribuan tahun dahulu, okey, kita akan dapat lihat ada dua image yang saya tunjukkan sekarang ni. Jadi yang di sebelah atas tu ianya ialah salah satu lokasi yang terkenal saya rasa ya untuk arkeoastronomi ni, iaitu Stonehenge yang terletak di England. Jadi di planetarium negara juga, oleh sebab terkenalnya Stonehenge ni, di planetarium negara juga kita membina replika tersebut. Dan sehingga ke hari ini cendekiawan masih lagi berdebat apa fungsi sebenar Stonehenge ni, dan ini di England. Selain daripada itu, saya rasa gambar di bawah tu semua orang kenal. Gambar di bawah tu ialah piramid Giza di Mesir, dan ianya ialah sinonim dengan Orion, bintang Orion, yang mana bucunya itu align ke bintang-bintang tersebut. Apakah maksud dia? Jadi itu ialah di England, di Egypt, di Mesir. Sekarang ni bagaimana di Malaysia? Mungkin saudara Azam boleh ceritakan dekat Malaysia ni ada tak monumen-monumen yang sebegitu? Mungkin boleh bagi satu dua contoh. Silakan saudara Nur Azam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Planetarium Negara, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana atas jemputan ini saya dapat berpeluang untuk membentangkan tentang arkeoastronomi yang mungkin pertama kali yang ramai yang orang belum faham betul-betul tentang arkeoastronomi. Jadi takrifan arkeoastronomi ni seperti kita tahu ialah, saya bagi satu penerangan simple ringkas. Jadi ini kita nak tahu tentang kajian tentang fenomena langit. Apabila kita melihat di langit itu, kita tengok apa yang budaya-budaya di setiap tamadun lampau di muka bumi ini mempunyai asas-asas tertentu untuk nak buat monumen, nak buat artifak dan banyak lagi. Jadi setakat yang kita tahu, banyak penemuan-penemuan yang penting dalam arkeoastronomi yang telah ditemui yang menjajarkan bagaimana disiplin orang zaman dulu. Jadi kita baca tentang arkeoastronomi ialah
kita mengkaji tentang disiplin orang dahulu kala berkaitan dengan astronomi. Sebab kita ni, asas kita pada hari ini adalah astronomi moden. Tetapi astronomi moden ni sebenarnya adalah bertitik tolak daripada bidang astronomi zaman purba dulu. Jadi sebab itu zaman purba dulu, orang zaman dulu dia nak buat pencerapan cakrawala. Jadi tentu dia kena buat monumen-monumen yang cara masing-masing lah, macam di Mesir bagaimana. Kalau di Mesir kita tengok ada piramid. Apa orang Mesir purba kala dulu kata piramid itu dia nak cari Firaun itu dia nak cari Tuhan dia di atas langit. Konon-kononnya lah, mitos kan. So jadi begitu juga dengan tamadun Mayan. Tamadun Mayan ni yang boleh kata banyak piramid juga di Mexico. Jadi tamadun Mayan ni kita tengok konsep dia ialah sama, lebih kurang sama dengan Mesir juga. Dia buat piramid bertepatan dengan kedudukan yang ada satu arah yang sejajar dengan kedudukan terbit dan terbenam matahari pada tarikh-tarikh tertentu. Umpamanya pada bulan Julai. Kita tahu pada bulan Julai ni apabila matahari berada di titik yang dapat di utara. Jadi bila matahari berada di titik utara tepat pada 21 hari bulan Jun atau 23 hari bulan Jun lah. Maka bertepatan dengan kedudukan di Mexico tu. Sebab Mexico ni kedudukan latitude dah di garisan lintang utara kan. So jadi kita nampak apabila dia buat monumen itu dia mempertimbangkan kedudukan matahari terbit dan terbenam. Jadi untuk dia nak buat kalender misalnya. Tapi di Mexico pun banyak piramid yang dibuat. Salah satu adalah piramid yang paling terkenal adalah di Semenanjung Yucatan. Semenanjung Yucatan ni dia semenanjung yang berada dekat dengan Teluk Mexico. Jadi di situ kita tengok dia buat kalender menggunakan salah satu daripada piramid itu. Piramid yang dinamakan Teotihuacan. Teotihuacan ni ada satu tangga tu bentuk ular. Apabila tiba pada hari equinox kan, jadi ada satu bayang itu akan menunjukkan nampak satu bentuk ular, bayang bentuk ular pada tangga hendak naik ke piramid tu. Jadi kita nampak di sini kita ni hidup di atas muka bumi ni daripada ancestor kita, daripada nenek moyang kita. Jadi nenek moyang kita dulu ni semuanya sangat tertarik hati dengan pergerakan bulan, matahari, planet-planet dan bintang-bintang sampai mereka terpaksa buat rekod-rekod bertulis. Contoh macam Mayang tadi dia buat satu rekod disebutkan dalam kodek. Kodek ni banyak yang telah orang kata hilang sebab apa? Apabila penjajahan Spanyol datang banyak yang telah dimusnahkan. Tapi masih ada lagi yang tempat survive yang telah diselamatkan. Jadi kita tahu, jadi satu bidang ni orang kata bidang astronomi yang sangat lama ni, sangat kuno ni sebenarnya sangat menarik jika kita meminati daripada segi ilmu kemanusiaan, orang kata humanity. Jadi di sini bila kita ambil masa, kita tengok dalam satu masa yang sangat lama, ahli-ahli arkeologi mengkaji penemuan daripada cari gali monumen, artifak. Jadi apabila melihat daripada penjajaran monumen itu misalnya, ahli astronomi dapat memastikan bahawasanya kedudukan tiap-tiap monumen itu menghadap ke arah sama ada utara atau semua arah mata angin tu, mata angin kardinal tu, utara atau selatan. Jadi yang kata piramid itu pun ada kedudukan yang telah dibina juga. Sebab piramid ni seperti kita tahu, dia ada tiga piramid itu dibina bersejajar dengan bintang di Burj Orion. Okey, bintang Burj Orion ni yang dalam tempoh masa yang sangat lama, dalam berapa puluh ribu tahun. Sebab apa? Piramid dibina pada waktu itu, dia mengambil kedudukan bintang Orion yang terbit pada ufuk barat. Jadi bintang Orion itu terbit membetuli dengan monumen spesifik ya. Jadi pada situ jadi kedudukan tiap-tiap geografi di atas di bumi Mesir tu dapat diketahui oleh ahli-ahli astronomi zaman tu. Jadi ini membuktikan kepada kita bahawasanya amalan zaman dulu yang daripada arkeoastronomi ini sebenarnya adalah satu disiplin daripada bidang arkeologi, antropologi, astronomi dan statistik kali. So jadi asal-usul kita tengok asal-usul arkeoastronomi bagaimana. Okey, jadi sini kita tengok situ ada rajah astronomi daripada bidang astronomi. Jadi asal-usul astronomi ini pun bidang sangat lama. Astronomi adalah satu bidang apabila masyarakat dahulu kala memerhatikan bintang. Jadi memerhatikan buruj. Jadi apabila dapatan daripada bidang itu, jadi apabila dibina monumen saja, maka pada hari ini kita ahli arkeologi yang menemui segala monumen itu. Kemudian apabila jajaran monumen itu dikaitkan dengan elemen astronomi,
maka bidang itu dikenali sebagai arkeoastronomi. Jadi di bidang arkeoastronomi ini dikenali di Malaysia sebagai bidang arkeologi astronomi lah. Tapi kalau di Indonesia, di sana dikenali lebih kepada astroarkeologi, tapi lebih kurang sama juga. Cuma ada satu konsep, dia berlainan sikit. Jadi di sini kita tengok etnoastronomi, astronomi sejarah. Semua ini bertunjangkan kepada ketemadunan manusia dalam kebudayaan manusia zaman lampau yang berhubungan dengan gejala langit. Okey, jadi kemunculan tiga bidang ini sebenarnya dapat berdiri sendiri. Jadi apabila bidang arkeoastronomi ini dia berdiri sendiri, maka bidang astronomi itu menjadi satu bidang yang berasingan. Sebab bidang astronomi pun berdiri sendiri disebabkan ada unsur-unsur kemodenan. Yang kita berkaji tentang astronomi moden, jadi bidang arkeoastronomi pun mempunyai asas-asas apabila kita memerlukan kemahiran matematik juga. Sebab kita untuk membuktikan sesuatu monumen itu bersejajar dengan cakrawala. Jadi kita perlu tahu kedudukan bila matahari terbit dan terbenam. Semua ini memerlukan pengiraan. Jadi bukan arkeoastronomi satu bidang yang mementingkan mitos apa semua, bukan. Jadi kita hendak tahu bagaimana kita nak tentukan kedudukan tiap-tiap monumen itu misalnya. Itu yang penting dalam arkeoastronomi. Jadi di sini kita tengok dianggap sebagai persejarah. Arkeoastronomi bermula sebagai pertemuan kurang-kurangnya tiga disiplin tadi yang kita biasa beritahu tadi, arkeoastronomi, etnoastronomi dan astronomi sejarah. Salah satu ni astronomi sejarah yang penting ni adalah apabila tiap-tiap satu rekod itu daripada gejala-gejala langit tu macam letupan supernova, selalu letupan supernova dicatat oleh tamadun lampau. Jadi maka dia akan dicatat dalam tablet macam tamadun Babilonia kata di Sumeria. Dia akan catat dalam tablet dah. Tablet tu dia tulis dalam tulisan pepaku tulisan pepaku ni dia akan catat bila kejadian gerhana, bila kejadian letupan supernova. Itu yang Babilonia dengan Sumeria punya. Okey, baik. Jadi apabila kita tahu daripada segi catatan sejarah tu, jadi ada satu bidang lain pula, astronomi sejarah. Jadi astronomi sejarah ni lebih kepada kita nak kaji satu rekod bertulis pula. Okey, jadi tinggal lagi 2 minit untuk wrap up. Okey, boleh. Jadi daripada situ dapat dibuat kesimpulan bahawasanya arkeoastronomi ini asal usulnya adalah bidang astronomi purba. Itulah yang saya dapat simpulkan, insya-Allah. Jadi saya kembali kepada saudara Feroz. Terima kasih saudara Azam di atas ulasan yang panjang dan mendalam mengenai apakah bidang arkeoastronomi itu, bagaimana kaitannya dengan astronomi dan bagaimana bidang arkeoastronomi ianya juga melibatkan sains, pengiraan dan sebagainya, bukan setakat mitos dan sebagainya. Terima kasih saudara Azam. Okey, seterusnya untuk soalan yang kedua. Okey, jadi jikalau tadi kita dengar daripada saudara Nur Azam tu ialah cerita beribuan tahun dahulu. Okey, dan namun hari ini dekat Malaysia kita boleh lihat kita ada planetarium negara, pusat falak Syed Tahir, Balai Cerap Pusat Falak Al-Khawarizmi di Melaka, Balai Cerap Kuza di Terengganu, di Negeri Sembilan dan di Langkawi. Dan kita tahu kita ada tokoh-tokohnya juga yang di belakang setiap pembinaan tersebut, ya. Antaranya yang terkenal kalau di peringkat kebangsaan ini ialah Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Mazlan Osman dan juga Profesor Datuk Dr. Zamri Zainuddin. Jadi namun saya yakin perkembangan terkini astronomi ini dia sebenarnya bukannya bermula setakat dengan pembinaan bangunan-bangunan. Ia bermula jauh lebih lama. Jadi mungkin Dr. Kasim boleh menghuraikan milestone utama, ya, sejarah astronomi pra kemerdekaan, siapa yang terlibat pada waktu tersebut, dan mungkin boleh kenalkan ikut satu ataupun dua tokoh. Dipersilakan Doktor. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Fairuz selaku moderator webinar Astronomi Pra-Kemerdekaan, ahli panel Saudara Azam serta para penonton sekalian, salam kemerdekaan kali yang ke-64. Terlebih dulu saya juga ingin merakamkan terima kasih kepada pihak Planetarium Negara kerana menjemput saya untuk terlibat sama dalam webinar pada kali ini.
Jadi terima kasih kepada saudara moderator kerana mengumpulkan soalan tadi. Jadi sebelum saya pergi lebih jauh, saya ingin mengimbau sepintas lalu tentang sejarah astronomi tanah Melayu. Dan kita boleh lihat sejarah astronomi ini daripada beberapa aspek lah. Kalau menurut saya, kita boleh lihat dia dari segi kedatangan Islam ke tanah Melayu, ataupun ke alam Melayu kira-kira pada abad yang ke-14 gitu. Dan dalam kedatangan Islam ini, dia datang sekali dengan ilmu. Islam datang dengan ilmu, so sebab ilmu itu penting dalam Islam supaya umat dapat beramal dengan betul. Jadi contohnya untuk seorang Muslim itu, orang Islam, untuk menunaikan tanggungjawab dia untuk beribadat, contohnya solat, dia perlu tahu arah kiblat. Dia tahu waktu solat dengan yakin, sebab itu ada merupakan syarat sah sembahyang. Jadi untuk keadaan mereka pada zaman itu, tak ada waktu sembahyang, tak ada. Kemudian jam seperti mana kita hari ini pun tak ada. Jadi dia mesti ada sesuatu pengetahuan ataupun ilmu untuk mengetahui arah kiblat, untuk mengetahui waktu. Jadi panduan mereka adalah panduan pada alam, iaitu berdasarkan pada fenomena astronomi. Contohnya waktu zuhur, ketika matahari gelincir ke barat, asar panjang bayang objek yang tegak, maghrib ketika matahari terbenam, isyak hilangnya mega merah, subuh ketika terbitnya fajar shadiq, dan semua itu adalah merupakan fenomena astronomi. Jadi mereka perlu tahu tentang fenomena astronomi itu bagi membantu mereka mengetahui waktu. Selain pada itu, kita juga boleh melihat bagaimana hubungan astronomi ini dengan masyarakat di alam Melayu pada ketika itu, iaitu dalam pelayaran alam Melayu. Dalam buku Pelayaran Cheng Ho dan Alam Melayu oleh Kong Yuan Zi, beliau ada menyebut para miswara bersama dengan rombongannya seramai 540 orang pernah berkunjung ke China pada tahun 1440, iaitu sebelum Melaka jatuh ke tangan Portugis. Jadi bagi pelayaran yang sedemikian jauh untuk merentas samudera yang begitu luas, untuk sampai ke satu destinasi yang dituju, sudah tentu nahkoda kapal itu ataupun pelayar-pelayar yang lain pada zaman itu sudah memiliki kearifan untuk membaca langit, untuk mengetahui, mereka perlu mengetahui bintang mana yang boleh dijadikan sebagai untuk tujuan arah. Dan begitu juga ada sang surut, supaya memudahkan mereka keluar dan masuk ke pelabuhan. Dan di situ menunjukkan hubungannya dengan astronomi. Dan juga kita boleh lihat juga dalam manuskrip-manuskrip alam Melayu yang ditulis oleh tokoh-tokoh falak dalam karya-karyanya, seperti contohnya Muhammad Arsyad Al-Bandari dalam kitabnya Sabilil Muhtadin, kemudian Umar Ismail Nuruddin dalam kitabnya Samsul Fatihah, Muhammad Nur Ibrahim dalam kitabnya Pilihan Mastika, yang menceritakan ataupun yang bincang tentang fenomena permasalahan astronomi ataupun disebut sebagai falak. Dan seterusnya saya akan masuk pada apa yang saya nak sampaikan dan bincangkan bersama, iaitu aktiviti pra-kemerdekaan yang lebih menjurus kepada aspek pendidikan astronomi ataupun pendidikan falak. Jadi pada abad 19 dan ke-20, masyarakat Melayu telah memiliki kesedaran dan juga memahami tentang kepentingan ilmu itu, iaitu untuk mendalami lagi tentang ilmu, baik ilmu Islam maupun ilmu-ilmu yang berkait dengannya. Jadi orang Melayu kepada ketika itu, masyarakat pada ketika itu terpaksa melakukan pengorbanan untuk menghantar anaknya demi untuk mendalami ilmu, sehingga ke Mekah, satu tempat yang sangat jauh pada masa itu. Dan kerana apa? Kerana pada masa itu di tanah Melayu belum ada sekolah-sekolah
bahkan institut pengajian tinggi pun tak ada, universiti pun tak ada. Universiti pertama yang ditubuhkan ialah di Singapura, itu pun pada tahun 1949. Ya, dan sekolah yang pertama yang didirikan oleh pihak penjajah ialah pada tahun 1816 dan tak banyak sekolah yang diwujudkan oleh mereka. Jadi masyarakat Melayu pada masa itu terpaksa berkorban untuk menghantar anaknya jauh ke Mekah untuk mendalami ilmu ini pada ketika usia mereka masih muda, dan ramai orang Melayu yang pergi ke sana, tokoh-tokoh Melayu yang pergi sana, contohnya seperti Abdullah Fahim, kemudian Umar Nuruddin, Tok Kenali, kemudian Muhammad Nur Ibrahim, dan ramai lagi lah. Dan satu orang tokoh yang saya ingin kongsikan, yang tokoh astronomi yang menonjol, iaitu Syekh Muhammad Takhir Jalaluddin. Sebab dia ni belajar bukan saja di Mekah, tetapi melanjutkan pelajaran sehingga ke peringkat ijazah di peringkat universiti, iaitu di Universiti Azhar. Jadi beliau pergi ke Mekah ni pada ketika usianya yang sangat muda, iaitu 11 tahun. Beliau ni lahir pada tahun 1869 dan pergi ke Mekah dihantar oleh keluarganya pada tahun 1880, dan dia menetap di Mekah selama 13 tahun sehingga pada tahun 1893. Jadi dia belajar banyak ilmu di Mekah tu dalam bidang pengajian Islam seperti Al-Quran, hadis, kemudian fiqh, tauhid, tasawuf, dan termasuklah ilmu matematik dan ilmu astronomi ataupun ilmu falak. Dan kemudian selepas dia berguru di Mekah dan belajar tak tamat di situ saja, dia terus melanjutkan pelajarannya di Mesir pada tahun 1893, dan di Mesir dia selama 4 tahun di situ, dan mengikut Doktor, ada 2 minit lagi ya. Okey, mengikut Muhammad Amin Abu Bakar dalam tesis kedoktorannya menyebut bahawa Syekh Tahir ini adalah merupakan orang Melayu yang melanjutkan pengajiannya secara formal di peringkat ijazah di Universiti Azhar, dan di sana dia belajar pelbagai ilmu pengajian Islam, dan termasuklah dia mengkhusus dalam bidang ilmu astronomi. Dan akhirnya dalam tempoh 4 tahun itu dia telah dianugerahkan dengan satu anugerah yang tertinggi pada ketika itu, yang dipanggil sebagai Syahadah Al-Alamiah, anugerah akademik yang tertinggi. Dan mengikut Dr. Muhammad Amin tadi, dia kata anugerah ini menyamai dengan PhD pada hari ini. Dan dia punya pensyarah dia ataupun dia yang membimbing dia dalam bidang astronomi ini, gurunya yang bernama Hussein Zaid. Dan Hussein Zaid ni telah menganugerahkannya ijazah dalam bidang astronomi, dan saya ada melihat ijazah itu yang ditulis asalnya dalam bahasa Inggeris dan diterjemahkan juga oleh gurunya dalam bahasa asalnya dalam bahasa Arab, terjemahannya dalam bahasa Inggeris oleh tuan gurunya Hussein Zaid tadi, yang ditandatangani dan diturunkan cop mohonnya pada 17 Zulkaidah 1313 Hijrah, bersama dengan bulan April 1896, ya. Dan kemudian selepas dia menamatkan pengajian, dia balik ke tanah Melayu dan menetap di Kuala Kangsar dan menyebarkan ilmu falak dengan menghasilkan kitabnya yang terkenal, iaitu Patikiran pada tahun 1938, dan yang mana menjadi rujukan masyarakat pada ketika itu, dan juga masyarakat ataupun ahli-ahli falak kemudiannya, termasuklah saya yang juga berguru dengan anak muridnya Ustaz Khirtek. Jadi saya kira itu saja sebagai perkongsian saya, saudara moderator. Terima kasih Doktor. Satu soalan tambahan. Apa kandungan utama ataupun intipati utama dalam patikiraan itu, Doktor? Okey, dia mengandungi hitungan untuk menghitung arah kiblat, dan juga menghitung waktu solat, dengan menggunakan kaedah logaritma. Jadi itu satu kaedah yang baharu. Menggunakan kaedah matematik lah, menggunakan logaritma. Semasa itu kalkulator belum ada lagi.
Jadi yang ada ialah logaritma. Ya. Terima kasih Dr. Kasim yang telah menyampaikan satu perkara ataupun satu yang kita kena hargai lah sempena kemerdekaan ini, bahawa orang yang mungkin mendapat PhD yang pertama di Malaysia pada tahun 1896. Okey, orang Kuala Kangsar Perak yang mendapat anugerah akademik tertinggi. So jadi itu ialah satu perkara yang saya kira sangat menarik dan kita seharusnya menghargai pencapaian-pencapaian tokoh-tokoh berikut. Okey, seterusnya kita lihat pula langit malam ini untuk saudara Nur Azam lah ya. Sebelum kita pergi kepada, kita buka kepada kepada para penonton, mungkin soalan untuk saudara Azam. Seperti takrifan arkeoastronomi, masyarakat dahulu dia memerhati langit, cuma dia tak nampaklah garisan-garisan seperti yang kita lukis tu, tapi dia dapat kenal bintang-bintang yang terang pada waktu itu, dan mereka menggunakannya sebagai panduan untuk bercucuk tanam, panduan untuk pelayaran seperti yang Cikgu Kasim kata tadi, dan ada juga yang menggunakannya untuk pantang larang dan sebagainya. Jadi secara umumnya mungkin saudara Azam dapat menerangkan sikit bagaimana orang Melayu dulu, khususnya kerajaan lama seperti kerajaan Kedah Tua, menggunakan kumpulan bintang tersebut sebagai panduan dalam mereka berurusan ataupun membuat kalender dan sebagainya. So silakan saudara Nur Azam untuk mengupas tentang bagaimana kerajaan Kedah Tua menggunakan kumpulan bintang dan dikaitkan dengan urusan seharian. Silakan. Baik, okey. Jadi di sini saya nak bincangkan sikit tentang jajaran monumen. Jajaran monumen ni apabila dibuat saja sesuatu monumen untuk tujuan-tujuan macam disebutkan tadi. Jadi orang zaman dulu macam kerajaan Kedah Tua ni pun disebabkan kerajaan Kedah Tua berada di sekitar Gunung Jerai. Jadi Gunung Jerai ni menjadi pedoman arah pada para pelayar, pedagang dan pengembang agama di Selat Melaka sejak ribuan tahun dulu. Jadi Gunung Jerai ni umpama satu beacon, jadi tanda isyarat. Jadi apabila ada rumah api yang dipasang semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah yang mula-mula sekali yang masuk Islam situ, pada tahun 1136, Sultan Muzaffar Shah, tahun 1136. Jadi dibina satu mercu tanda, ada satu menara di atas Gunung Jerai. Di atas menara tu, jadi di situ dipasangkan satu macam menyalakan api. Jadi apabila para pelayar yang datang tu tahu arah kedudukan Gunung Jerai yang berada di sebelah timur daripada pelayaran masih kemudian ke Selat Melaka. Okey, jadi itu kepentingan di kerajaan Kedah Tua apabila ada sekitar Sungai Merbuk tu tempat apa penduduk macam populasi penduduk semakin bertambah, apabila tempat itu stabil dari segi politik, ekonomi dan sosial, di mana di sekitar itu sangat subur dengan tanaman yang padi orang Kedah selalu dikaitkan dengan sawahan. Okey, baik. Jadi kita tengok di sini cakrawala etc. Sebab dalam beberapa hari lepas ni saya tengok dalam perbincangan Encik Bala Supramanian kan yang baru-baru ni. Jadi ada sebut tentang naksyatra tu. Naksyatra tu jadi orang tak tahu. Sebenarnya orang kita pun tak kenal apa tu naksyatra. Jadi baik, di sini saya bincangkan sikit naksyatra tu. Jadi naksyatra ni adalah 28 ni nama-nama bintang yang dilewati oleh bulan di sepanjang ekliptik. Jadi naksyatra ni agak berbeza dengan orang Arab. Kalau kita tengok dalam ensiklopedia tentang astronomi Arab dan Greek ni memang berbeza. Dia tak sama sikit. Cuma perbezaan dia daripada segi nama, daripada segi kedudukan tu lebih kurang juga. Okay, baik, saya sebut dekat di sini di yang muka satu ni nama naksyatra Tamil ni Revati, Aswini, Bharani, Kartikai, Rohini. Jadi dalam kajian etnoastronomi selalu macam Cik Fatini, Nurul Fatini kan, ada menyebut tentang bintang Pleiades ni. Selalu orang kata bintang Pleiades ni yang dijadikan sebagai satu bintang untuk aktiviti pertanian di Kedah Tua lah, bulan Piamo kan. Jadi apabila terbitnya Pleiades, jadi di sini orang kenali sebagai bintang Kartikai. Bintang Kartikai ni adalah bintang ketika. Jadi orang dulu kata Kartikai sebab daripada naksyatra Tamil itu dia bintang Kartikai. Dalam Tamil kata. Jadi kita sebut ketika, bintang ketika ni kalau kita bintang ketika, bintang yang pada waktu pagi, dia muncul pada waktu pagi bintang tu.
Okey, selanjutnya kita tengok yang slide seterusnya berkenaan dengan ni. Jadi situ ada nama jalan. Banyak nama-nama yang pertama itu telah saya tukarkan kepada dalam bahasa Melayu. Jadi banyak. Salah satunya yang bintang yang penting dalam nasihatera ni adalah bintang Mulam, akar umbi yang berada di Scopius. Kita tengok nombor 20. Sebab bintang ni selalunya bintang yang berada pada apabila kita melihat cakrawala langit pada waktu malam kita nampak biru Scopius kan. Jadi ini yang dalam Tamil, nasihatera Tamil disebutkan sebagai Mulam. Mulam masih ada akar umbi. Jadi akar umbi itu dia ada banyak cerita-cerita mitos dia. Apabila kita membincangkan tentang cerita mitos, ia selalu dikaitkan dengan etnoastronomi. Jadi dalam astronomi ini tujuan utama adalah kita adalah berdasarkan monumen kan. Jadi monumen itu pun sebenarnya boleh menerbitkan unsur macam yang saya telah buat kajian daripada segi monumen. Bagaimana monumen itu kita boleh buat kajian untuk menerbitkan satu kalender zaman dulu. Jadi kita tengok seterusnya ada maklumat tentang perjalanan bulan. Saya ada satu rajah selepas ni. Okey, baik itu. Kita tengok sini ada rajah ni. Rajah ni gambar yang menunjukkan nasihatera tadi. Nasihatera tadi ni dia mengikut garisan ekliptik. Jadi garisan ekliptik kita tengok kali hijau tu. Jadi kita tengok di situ adalah nasihatera yang sebenarnya kalau ikut nasihatera ni sebenarnya pada garisan ekliptik lah. Jadi dalam ekliptik Arab dia pun ada nama-nama dia. Nama-nama macam yang tadi saya bagi tahu tadi, bintang-bintang yang salah satu ialah Vega, salah satu bintang dalam nasihatera tu. Okey, seterusnya kita tengok seterusnya ni slide ni. Okey, slide ni kita tengok di situ nampak kelihatan Gunung Jerai. Gunung Jerai ni apabila terbitnya Milky Way. Sebab Milky Way Bima Sakti pun, perkataan Bima Sakti pun diambil daripada bahasa lain juga. Bima, perkataan Bima dan Sakti. Jadi pada zaman dulu, jadi apabila player yang datang ni semua menyebutkan tentang Bima Sakti ni. Jadi Bima Sakti ni pun ada waktu-waktu terbit dan terbenam juga. Bukan kata Bima Sakti sekali kita buat cerapan kita nampak Bima Sakti itu terus sudah berada di langit, tapi ada waktu-waktu tertentu. Jadi di sini kita tengok di Gunung Jerai ni kedudukan Bima Sakti yang terbit pada 7.33 malam 22 bulan Jun. Lalu 22 bulan Jun ni matahari berada di garisan utara, letup utara. Jadi Bima Sakti terbit. Kedudukan Bima Sakti ini memberi satu panduan bagaimana player-player hendak membetuli ke arah timur. Kalau Bima Sakti terbit ke arah timur. Tetapi pada waktu tengah malam pula, apabila kita nampak pusat Bima Sakti itu berada di betul-betul membetuli ke arah selatan, maka para player akan nampak satu gugusan Scorpius tadi. Jadi biru Scorpius itu berada di pusat Bima Sakti. So jadi kita akan nampak yang kata pelayaran itu menuju ke arah selatan. Okey, jadi para peluk sendiri tak ada masalah dalam keadaan ni. Kita tengok slide seterusnya pula. Ini adalah nampak bintang lilik kutub. Jadi dekat Gunung Jerai pun kalau kita betul-betul berada di Sungai Merebut, kita akan dapat lihat satu bintang kutub utara Polaris itu. Apabila kita buat cerapan, kita guna teknik astrofotografi, kita boleh buat satu bintang lilik kutub. Jadi bintang lilik kutub ni kita nampak di mana kedudukan arah utara masa pelayar-pelayar hendak menuju ke arah utara daripada selatan. Okey. Seterusnya slide ni kita tengok. Okey, jadi seterusnya lagi. Ini Candi Tapak 8. Jadi Candi Tapak 8 ni dibina kedudukan agak miring sikit, tapi agak ada okey, seterusnya slide seterusnya kita tengok. Okey, ini. Jadi daripada situ kita tengok bintang lilik kutub. Jadi bintang lilik kutub ni Polaris ni kedudukan candi. Jadi masa dulu kerajaan Kedah Tua ni selalu banyak ditemui monumen lampau pada sekitar Gunung Jerai, masuklah candi, dan ada juga yang bukan ditarifkan sebagai candi, tetapi ada satu yang dinamakan tempat pemerhatian cakrawala pada tarifan, sebab apa saya pernah bincangkan ni. Jadi yang ni tapak 8, ada satu lagi tapak 23. Tapak 23 nanti saya akan, bila ada pertanyaan nanti saya akan cerita ke tapak 8 tempat Kalabujang ni, tapak 23. Jadi tapak 8. Okey, kita slide seterusnya. Ini lagi seterusnya slide. Okey, kita tengok ada satu gambar. Okey, ini okey, yang ni kita tengok ni kedudukan hala. Yang hala ni kedudukan dia telah kita dapat setkan kedudukan GPS. Jadi kita tengok ni latitude tu. Latitude ni 5 darjah 44 utara dan 100 darjah 24 timur. Jadi kedudukan di tapak 8 ni. Jadi slide seterusnya. Kita lihat satu cakra simulasi. Jadi barang siapa yang ada Starry Night,
sebab saya guna Starrynet, jadi saya boleh buat simulasi arkeoastronomi menggunakan Starrynet. Cuma saya mengambil panorama daripada Google Street View, ambil panorama daripada Google Street View, kemudian kita guna kebolehan dalam Photoshop, kita editing, kemudian kita masuk dan guna satu parameter algoritma dalam Starrynet, kemudian kita wujudkan satu simulasi dalam Starrynet, maka kita dapat tahu, kita dapat set bila kedudukan matahari terbit dan terbenam di satu monumen yang kita kaitkan dengan arkeoastronomi. Okey, seterusnya kita tengok. Okey. 2 minit Saudara Azam. Baik, jadi kita tengok sini. Apabila kita dapat lihat daripada segi kedudukan bayang, cuma kita tahu berapa kedudukan hala bayang yang membetuli pada tiap-tiap tarikh. Ini saya buat sini adalah tarikh pada tahun 2018. Jadi pada tu ada hala bayang bila-bila yang ketentuan tu waktu bayang tu pada arah azimut tertentu dan waktu zawal sekali. Okey, seterusnya, slide seterusnya. Okey, jadi ada hala-hala bayang. Jadi hala-hala bayang ni kita dapat buat untuk mengetahui bila masa candi itu dibina. Okey, seterusnya. Seterusnya lagi, slide. Okey, lagi. Kedudukan lagi. Ada satu gambar rajah bulatan lagi. Lagi, slide lagi. Ada gambar rajah tentang matahari terbit dan terbenam. Itu atas sikit. Okey, atas lagi sikit. Ada satu gambar rajah atas lagi, kita tengok. Okey, ini adalah gambar rajah terbit matahari dan terbenam. Jadi apabila kita menggunakan simulasi daripada Starrynet itu, jadi kita akan dapat buat pada bila matahari terbit tiap-tiap dalam tiap-tiap bulan tu. Jadi kita tengok sini pada tarikh 4 hari bulan April, kita tengok itu ada kedudukan terbit matahari daripada timur menuju ke titik T. Titik T itu bertepatan dengan kedudukan yang tapak 8 candi ni. Jadi seterusnya menuju ke sebelah barat. Ini terbit dan terbenam. Jadi kita nampak di sini bahawasanya posisi kedudukan matahari terbit dan terbenam tu dapat memberikan nilai-nilai yang penting dalam matematik astronomi. So apabila kita hendak menjadi seseorang ahli astronomi, kita sebenarnya kita perlu mempelajari kaedah-kaedah ephemeris astronomi sebenarnya. Itu yang saya minta siapa-siapa yang berminat untuk menjadi astronomi perlu mempelajari asas-asas ilmu astronomi dan pengetahuan tentang ephemeris. Ini sangat penting. Jadi begitulah sikit sebenarnya anda dapat terangkan ini. Jadi insyaAllah kita kembalikan kepada moderator. Baik. Terima kasih Saudara Azam. Jadi kita boleh lihat kan bahawa Saudara Azam menggunakan ilmu matematik, Starrynet dan sebagainya untuk simulasikan dengan Google Street View untuk menunjukkan kedudukan candi tersebut, bagaimana kedudukan candi itu dengan berlatar belakangkan Gunung Jerai antara banjaran tertinggi lah, dia tidak banjaran yang satu gunung lah, dia tidak bersambung dengan mana-mana. Jadi memang senang nampak daripada untuk pelayaran-pelayaran daripada India dan sebagainya yang datang, memang akan nampaklah Gunung Jerai itu. Jadi oleh sebab kita di Kedah, kita lihat bintang Polaris dah hampir ke 6 darjah, senang nampak. Untuk orang Johor dan sebagainya, susahlah nak nampak bintang Polaris sebab kedudukan mereka yang hampir dengan khatulistiwa. Jadi kita telah tamat pusingan pertama kita. So sekarang kita akan tengok dekat chat, ada tak soalan daripada webinar kita. Sekejap kita boleh tengok sama-sama. Okey, ni ada satu soalan daripada Asmahan Abdul Halim. Ni saya buka lah soalan ni untuk kedua-dua ahli panel. Macam mana ilmuwan dulu belajar ilmu falak tanpa peralatan yang canggih? Kan dulu kan tak ada teleskop yang secanggih macam ni. Tapi macam mana dia pun dapat ukur dengan tepat dan sebagainya kan? Jadi mungkin Saudara Azam atau Dr. Kasim nak mulakan, silakan. Baik, saya mulakan sikit tentang tadi yang berkenaan candi kan. Jadi kita tengok di sini orang zaman dulu macam Ulugh Beg misalnya. Jadi Ulugh Beg ni pun dia membuat satu balai cerap Ulugh Beg di Uzbekistan, Samarkand kan. Dia buat satu balai cerap tu, kemudian dia korek di dalam tanah. Kemudian dia nak dapat satu titik bintang. Apabila bintang lalu, maka dia dapat kedudukan bintang tu pada sesuatu tarikh. Macam apabila tiba kedudukan pada tarikh 21 Mac kata, dia nampak situ ada burus Aries kata, burus Hamal kan. Jadi boleh tahu situ bila masa kedudukan posisi bintang betul-betul bertepatan dengan balai cerap Ulugh Beg. Daripada situlah ilmu falak ni mengalami evolusi
dan banyak perkembangan revolusi astronomi yang dinamakan sebagai astronomi penentu posisi. Zaman dulu kita tak kata astronomi moden macam kita yang canggih-canggih ni. Orang zaman dulu mengkaji ilmu berdasarkan posisi cakrawala. Jadi dikenali sebagai ilmu positioning astronomy. Jadi kalau siapa-siapa yang melihat dalam Google cari tentang positional astronomy dan astrometri, maka dia dapat gambaran. Jadi saya terus kepada moderator. Baik. Mungkin Dr. Kasim. Terima kasih. Mungkin Dr. Kasim nak tambah? Macam mana orang dulu dapat ukok? Saya ingin kongsikan pengalaman saya sendirilah. Iaitu saya mengulangi eksperimen yang dibuat oleh Eratosthenes, iaitu lama dulu pada era Mesir kuno. Bagaimana dia boleh mengukur lilit bumi kan, circumference bumi. Sedangkan peralatan tak ada pada masa itu. Jadi dia gunakan dua lokasi yang jauh, yang boleh kita dapat perbezaan sudut apabila kita tengok matahari ketika berada di atas kepala. Jadi saya ulangi eksperimen Eratosthenes ni, bagaimana orang dulu buat. Jadi saya ambil dua lokasi, satu di Melaka, satu lagi di Kota Baru. Jadi buat pada masa yang sama, matahari berada di atas kepala. Jadi kita ada dua tim lah. Satu tim di Melaka, satu lagi tim di Kota Baru. Jadi masing-masing mencerap pada waktu yang sama, tetapi angle dia melihat matahari itu berbeza. Jadi daripada situ dengan menggunakan sedikit trigonometri, kita boleh tahulah berapakah circumference daripada Melaka ke Kota Baru. Jadi kita tahu berapa degree jarak dalam degree antara Melaka ke Kota Baru, maka kita boleh unjurkan bumi ini 360 darjah. Maka dengan itu kita dapat tahu berapakah circumference bumi ini. Jadi itu salah satu kaedah macam mana orang dululah buat kerja-kerja pengukuran ini. Dan apabila hasilnya taklah jauh sangat bezanya dengan apa yang dapatan pada hari ini. Sedangkan alat yang saya gunakan itu simple aja. Gunakan pembaris, kemudian jangka sudut, daripada itu dapat hasil yang orang kata tak jauh bezanya lah. Kalau kita nak lebih tepat lagi, mungkin kita boleh gunakan alat pengukur yang lebih tepat lagi lah. Itu sekadar perkongsian bagaimana caranya orang dulu mengukur. Terima kasih. Terima kasih. Kita ada soalan ni daripada saudara Suman Kolam Jaga. Boleh cuba tengok, boleh cakap ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Okay. Saya Rusmaini daripada Ampang. Saya nak tanya, tamadun Melayu ni memang tua daripada tamadun Mesopotamia bila kita melihat kajian ahli arkeologi. Tapi kita ada tak di tanah Melayu ni tablet ke ataupun monumen artifak yang fizikal untuk menunjukkan sistem kosmologi kebudayaan Melayu? Sebab kalau kita di Sri Lanka tu kita dah ada Ramasu Yana tu. Kalau di tanah Melayu macam mana? Terima kasih. Silakan Arifina, ada yang nak respon? Terus Azam kot. Okey, baik. Saya ada satu slide tapak 23. Boleh tunjuk slide tapak 23. Slide yang saya bagi pada Cik Syazwani ya. Slide ni berkenaan tapak 23 Penggalan Bujang. Ada satu lagi. Okey, ini ya. Okey, kita tengok situ. Jadi monumen ni yang masa mula-mula dicari gali oleh pihak Jabatan Muzium Jabatan Muzium Negara yang buat kajian mula-mula ekskavasi di tapak 23 Penggalan Bujang. Tapak ni agak jauh sikit daripada yang tadi, yang tapak 8 ni lebih kurang dalam berapa kilometer, tak jauh sangat, 5 kilometer lebih kurang. So, jadi tapak ni disebut tapak 23. Jadi tapak 23 saya buat kajian apabila saudara Fairuz pernah bertanya saya pada tahun 2004 tu pernah tanya, adakah di Malaysia ni satu monumen yang berasaskan kepada astronomi? Kemudian saya dapat maklumat pihak muzium membuat kajian di tapak 23 memberitahu bahawasanya kedudukan hala matahari terbenam di monumen ni sebenarnya ada satu
yang kata yang kita tengok sini yang macam di gambar tu, kita tengok ada gambar matahari kan, matahari terbenam. Matahari sebenarnya ni simulasi yang saya buat ni. Tapi bila saya pun tak berlengah lagi, kemudian saya pergi buat kajian tu. Jadi buat kajian tu kita tengok kedudukan arah matahari sebelum terbenam di celah ruangan baratan tapak 23 pada 22 Oktober tahun 2014. Yang ni selepas saya update maklumat tu selepas 10 tahun kemudian. Sebab masa mula-mula saya buat kajian tu tahun 2004. Masa tu banyak yang perlu ambil data. Saya terpaksa pergi selalu lah, pergi ambil data dari Jabatan Museum pun memberi kerjasama yang bagus lah, sebab saya pergi jumpa orang di staff di Museum Arkeologi Lembah Bujang. Kemudian jadi saya pun ambil gambar dan buat guna simulasi cakrawala dengan Starry Night. Daripada situ saya nampak ada hubungkan fenomena astronomi dengan tapak 23 ni. Kita tengok slide seterusnya lagi Pak. Ni, jadi kita tengok sini di tapak. Ni adalah tapak tempat kedudukan balai cerap. Balai cerap Perubah Pekalan Bujang. Kita tengok satu titik ni. Berdekatan dulu ni tempat ni adalah sebenarnya pada zaman tu tahun lama ni. Pada zaman tu kita tengok abad ke-14. Abad ke-14 dulu, kata sebelum abad ke-14 dulu, masa zaman ni kita tengok Sungai Merebut sebenarnya memanjang sehingga ke daratan. Jadi ada pasir, kawasan tu ada pasir pantai. Jadi tak ada halangan. Jadi kalau kita duduk di situ, kalau kita tengok tiap-tiap malam, kita nampak Bima Sakti terbit dan terbenam dengan mudah. Jadi bintang-bintang ni sangat mudah, sebab masa zaman tu belum ada pencemaran. Jadi di situ disebut sebagai salah satu monumen yang hubungkan dengan astronomi yang sangat berpadanan. Ikut kajian yang saya buat lah. Okey, tengok yang slide seterusnya. Jadi slide seterusnya ni lepas ni ada lagi slide yang baru. Okey, tengok dulu. Ini gambar yang setelah saya pergi pada 29 Oktober 2014. Jadi saya pergi ni sebab saya nak buktikan bahawasanya mengikut kalender Deepavali, 5 kartika dalam kajian ni 5 kartika era Saka. Sebab zaman dulu dia guna kalender zaman dulu, kalender era Saka. Jadi 5 kartika. Kalau kita ikut zaman moden, kita guna Aipasi. Aipasi zaman sekarang guna kalender baru. Jadi dulu dia guna 5 kartika bersamaan dengan 22 Oktober. Sepenuh Deepavali itu kita tengok kedudukan matahari itu terbenam di yang kita nampak ada di celahan ni. Yang celahan ni disebut sebagai satu lekukan yang berada di tapak 23 tu. Jadi secara tak langsung membuktikan pada kita bahawa orang zaman dulu dia melihat dulu terbenam matahari, kemudian baru dia buat monumen. Dia tahu bila masa matahari akan jatuh, bila masa matahari akan terbit, bila masa Bima Sakti akan muncul. Dia akan tahu. Dia dah catat dulu. Dia tanda dulu di tempat tu. Macam kita orang Melayu zaman dulu pun nak buat rumah, nak pasak tiang rumah. Zaman dulu rumah kita semua tinggi-tinggi atas darat. Jadi kita pacak atas kedudukan arah mana matahari terbit. Kita orang zaman dulu bukan ikut suka hati nak buat rumah. Kita zaman sekarang ni buat rumah pun tak tahu macam mana kan. Jadi orang zaman dulu memang pandai. Jadi semua ada betul-betul yang digunakan. Cara-cara memerhati cakrawala. Okey, seterusnya ada satu lagi, kita tengok slide seterusnya. Lagi sikit lagi, depan lagi. Slide lagi. Kita tengok jaringan koordinat cakrawala. Ada ini kita tengok jaringan koordinat cakrawala tu, ada lagi. Itu. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok sini. Ni kita tengok situ North Ecliptic Pole ada titik ekliptik dengan titik khatulistiwa. Jadi titik khatulistiwa samawi dengan titik ekliptik barat. Jadi di sini kita tengok bongkah batu. Batu-batu tu ada bucu-bucu tertentu, bucu-bucu tajam kita tengok. Jadi bucu tajam itu menandakan kedudukan titik ekliptik utara dan titik samawi. Titik samawi ni ke titik khatulistiwa lah, yang warna merah. Di belah kanan tu titik khatulistiwa. Jadi yang belah kiri itu titik ekliptik. Jadi kita tahu, daripada situ kita tahu. Jadi orang zaman dulu dia tahu, bila masa terbit dan terbenam, bulan tu gunakan rujukan pada ekliptik, dan bila masa terbit Orion menggunakan kedudukan bintang utara daripada samawi khatulistiwa tu. Jadi ini secara tak langsung. Jadi daripada situ kita faham bahawa dengan yakin bahawasanya orang zaman dulu tidak mengabaikan semua ni. Kita sebenarnya mempelajari ilmu-ilmu daripada orang zaman dulu kan. Dikatakan bahawasanya Nabi Idris jadi mengajar orang-orang zaman dulu tentang ilmu astronomi, dan orang-orang zaman dulu ni pula mempunyai sikap ingin tahu yang sangat kuat. Jadi daripada situ mereka membina banyak monumen. Jadi di Kedah tu salah satu monumen yang sangat saling kait berapat dengan astronomi ialah di tapak 23.
Yang satu lagi ialah tapak 8. Jadi tapak 23 adalah abad ke-14 dan tapak 8 pada abad ke-6. Jadi tapak 8 lebih tua daripada tapak 23. Ini sebagai kesimpulan. Baik, Terima kasih. pada kembali kepada yang sama-sama. Terima kasih Saudara Nur Azam atas penerangan yang panjang lebar dengan pembuktian saintifik. So jadi masa tidak mengizinkan untuk kita terus mengambil soalan di chatting dan sebagainya. Mungkin kalau ada peluang kita cuba lagi di hujung sesi nanti untuk menjawab soalan-soalan daripada para netizen. Seterusnya untuk persengan yang kedua, soalan pertama kepada Dr. Kasim. Dan kita tahu bahawa kita ni bermula puasa, bermula raya dan sebagainya ini ialah semenjak seawal kita di Tanah Melayu ni ada umat Islam dan sebagainya lah. Dan untuk menentukan puasa dan sebagainya sudah pastilah ulama-ulama terdahulu membuat pencerapan. Cuma saya nak mohon doktor untuk terangkan aktiviti utama astronomi yang pernah direkodkan yang di Tanah Melayu ni tentang cerapan hilal di zaman pra-kemerdekaan ataupun di awal-awal kemerdekaan ni, yang bukti saintifik lah. Kalau orang tanya bila ada tak rekod tengok anak bulan paling lama dekat Malaysia kan contohnya, mungkin doktor nak boleh uraikan perkara tersebut, silakan. Baik, terima kasih saudara moderator atas soalan itu. Jadi aktiviti astronomi yang pernah direkodkan sebelum mereka ataupun pra-kemerdekaan adalah aktiviti cerapan hilal. Sebab dia ada merupakan dominan dalam aktiviti orang Islam atau masyarakat Islam dalam nak menentukan awal Ramadan dan juga awal Syawal. Dan rekod negeri-negeri yang awal yang pernah melakukan aktiviti cerapan sebelum mereka ialah negeri seperti Kelantan, Johor, Negeri Sembilan, Perak, Kedah, dan mungkin ada negeri-negeri yang lain juga. Jadi saya ambil contoh Johor, kerajaan Johor telah melakukan cerapan hilal sebelum daripada tahun 1933 lagi. Dan mengikut rekod pada tahun 1933, rombongan ru'yah kerajaan negeri Johor yang diketuai oleh almarhum Datuk Said Salim bin Said Hassan Alatas, seorang ulama ketika itu, dan rekod mereka menyatakan bulan pada tahun tersebut tidak kelihatan. Manakala pada tahun 1934 rombongan kerajaan negeri Johor diketuai oleh almarhum Mufti Johor pada ketika itu, iaitu Said Alwi bin Tahir Al-Haddad, telah melakukan cerapan hilal di bahagian negeri Johor di menara Masjid Sultan Abu Bakar. Masjid Sultan Abu Bakar ni dibina pada tahun 1900 ya. Dan sebenarnya di Johor ni dia ada dua tempat cerapan pada masa itu. Yang pertama ialah di Masjid Sultan Abu Bakar dan satu lagi ialah di bangunan kerajaan di Johor Bahru. Dan di kedua-dua lokasi cerapan ni telah digunakan sejak daripada mula digunakan sebelum tahun 33 itu sehinggalah pada tahun 1990. Okay? Dan dalam tempoh itu mengikut rekod mereka pernah melihat hanya sekali saja anak bulan. Dan satu yang yang menariklah pada saya, menimbulkan persoalan juga, iaitu mereka pernah melihat pernah mencerap hilal Ramadan, tetapi tidak dinyatakan tahun berapa. Tapi daripada hitungan semula saya dapati iaitu Ramadan tahun 1380 Hijrah. Apa yang berlaku ialah mereka tersilap cerap. Okay? Ini ada dalam rekod mereka. Iaitu apa yang dicerapnya bukannya hilal, rupa-rupanya mereka mencerap planet Utarid. Sebab planet Utarid ni kalau kita lihat sebelah petang kan, kalau cuaca baik, kita akan nampak dia kalau melalui binocular ataupun theodolite, kita akan nampak fasa dia. Jadi kemungkinan fasanya itu ialah fasa sabit. Jadi nampak macam anak bulan lah ataupun hilal. Jadi benda itu tersilap. Jadi benda ini pernah berlaku dulu. Okay? Jadi tempat cerapan ini
pada tahun 1979 datang kuasa kerajaan negeri Johor yang melakukan carapan hilal ni telah memutuskan tempat itu tidak lagi sesuai untuk melakukan carapan, maka telah dipindahkan ke Pontian Johor, iaitu di bangunan Sultan Ismail. Sampailah sekarang tempat itu dijadikan sebagai tempat carapan bagi negeri Johor. Kemudian satu lagi negeri ialah di Kelantan. Di Kelantan ni dia lebih awal lagi melakukan carapan. Pada tahun 20-an dia dah melakukan carapan dan direkodkan carapan tu. Dan sekiranya hilal nampak, maka mereka akan berpuasa atau raya. Dan sekiranya tak kelihatan, maka jatuhan puasa ataupun majlis mesyuarat ulama akan memutuskan bilakah mereka akan memula berpuasa ataupun hari raya. Contohnya, mengikut rekod tahun 1929, hilal Ramadan 1347 telah tidak kelihatan. Mereka mencerap pada 10 Februari bersama 29 Syakban 1347. Anak bulan tak nampak. Maka dengan itu Majlis Mesyuarat Ulama telah memutuskan awal Ramadan pada keesokan harinya 11 Februari. Mungkin berdasarkan kiraan ahli falak pada masa itu. Okay? Oleh kerana pada masa tersebut tidak ada lagi kriteria seperti mana kita pada hari ini kita menggunakan kriteria untuk memutuskan sama ada besok ataupun lusa kita berpuasa atau hari raya. Jadi majlis ulama bergantung pada negeri-negeri lah. Satu lagi negeri ialah Negeri Sembilan. Okay? Jadi Negeri Sembilan ini mungkin agak popular dalam melakukan carapan ini sebab dia ada satu tempat carapan hilal yang dinamakan sebagai Batul Hilal yang dibuat khusus untuk melihat hilal yang dibina oleh Kerajaan Negeri Sembilan yang terletak di Teluk Kemang. Dan sampai hari ini pun Teluk Kemang masih lagi digunakan, cuma bangunannya saja yang telah pun dinaik taraf jadi sebuah balai cerap Teluk Kemang pada hari ini. Dan dari rekod menunjukkan hilal pernah dilihat di sini sebelum dan juga selepas mereka, iaitu pagi Ramadan 1376 dan 1377. Bagi Ramadan 1376 hilal telah kelihatan pada jam 6.59 petang 31 Mac 1957 sebelum mereka. Kita kena ingat 6.59 tu waktu pada masa itu. Okay, kalau sekarang ni 6.59 matahari tak terbenam lagi. Hilal tersebut telah pun kelihatan dan dilihat oleh pencerap yang bernama Haji Osman bin Taat dan telah pun dilaporkan kepada Undang yang 4 dan yang di Tuan Besar Negeri Sembilan. Dan maka keesokan harinya 1 April 1957 diisytiharkan berpuasa. Okay? Dan penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Negeri Melayu pada tahun tersebut juga telah menerima laporan daripada Teluk Kemang. Maka negeri-negeri Melayu termasuklah negeri-negeri Selat, Pulau Pinang, Melaka, Singapura turut berpuasa dengan pengumuman yang dibuat melalui radio Melaya pada ketika itu. Kemudian pada hilal Ramadan 1377 juga telah kelihatan, iaitu bersama dengan pada tahun 1959. Dan ini pun sama juga telah pun diisytiharkan oleh penyimpan Mohor Besar Raja-Raja. Jadi pada keesokan harinya jatuhlah untuk satu Ramadan tersebut. Dan sebelum dan seterusnya saya ingin kongsikan era selepas sebelum dan juga selepas merdeka, bagaimanakah penentuan ini dibuat untuk negeri-negeri di tanah Melayu dan juga Malaysia selepas penubuhan Malaysia ya. Jadi sebelum dan selepas merdeka, negeri-negeri di tengah Melayu dia menggunakan kaedah melihat hilal iaitu ataupun carapan hilal ataupun dalam bahasa Arab dipanggil ru'yah untuk menentukan Ramadan dan Syawal. Jadi artinya kalau nampak berpuasa atau raya, kalau tak nampak cukupkan 30 hari Syakban atau Ramadan. Dan kaedah ni diteruskan diguna sehinggalah penubuhan Malaysia pada tahun 1993 dan diteruskan sehingga pada tahun 1970. Dan pada masa itu selepas merdeka ni, penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan
sama ada hilal nampak ataupun tidak, untuk memberitahu pada masyarakat di seluruh negara bila nak berpuasa. Jadi kalau nampak, penyimpan mohon akan isytiharkan nampak, dan kalau tak nampak dia juga akan isytiharkan tak nampak. Kalau nampak dinyatakan di mana hilal tu nampak. Dan pada waktu tersebut Majlis Hal Ehwal Majlis Kebangsaan ada 2 minit. Okey, Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia telah menetapkan 3 tempat saja untuk melihat melihat hilal, iaitu di Baitullah Teluk Kemang Negeri Sembilan, kemudian di bangunan Kerajaan Johor di Johor Bahru, dan di Kampung Pulau Sayak di Kedah. Jadi 3 tempat inilah tempat rasmi yang digunakan untuk carapan Ramadan dan juga Syawal. So, jadi itu perkongsian saya tentang aktiviti carapan yang pernah direkodkan di Tanah Melayu dan juga Malaysia selepas penubuhannya, untuk perkongsian bersama. Dan saya kembalikan semula kepada saudara moderator. Terima kasih Doktor. So jadi kalau yang saya dapat catat kat sini, sejarah rekod yang merekod yang paling awal ialah tahun 1920-an di Kelantan, dan yang kedua ialah tahun 1933 di Johor, Menara Masjid Sultan Abu Bakar. Ada, kalau nak cari maklumat-maklumat ni semua Doktor, ada bukunya ke untuk kita? Kalau ada tu mungkin Doktor boleh share lah, kalau orang nak cari bahan-bahan sejarah ni, rekod-rekod anak bulan dan sebagainya yang diterbitkan. Bagaimana Doktor? Itu boleh kita lihat di Pejabat Penyimpan Mohon Besar Raja-Raja lah. Dia ada menyimpan rekod-rekod tersebut sejak aktiviti cerapan ini dilakukan. Sebab kuasa agama ni diletak di bawah sultan ataupun raja negeri sebenarnya. So jadi penyimpan Mohon Besar Raja-Raja ni dia sebagai penyelaras menyimpan segala rekod-rekod, termasuklah rekod kenampakan ataupun aktiviti terapan hilal sejak daripada mula dulu. Ya. So di Kedah Saudara Azam tak ada yang awal, rekod yang terawal tahun bila? Kalau Saudara Azam mungkin ada maklumat di Penang ke, Kedah ke, Perak ke? Itu saya pun pernah terfikir juga, sebab masa tahun 90-an dulu saya selalu ke pejabat di Sungai Petani kan, pejabat ukur daerah Kedah Tengah Sungai Petani. Okay. Jadi pejabat ukur ni ada menyimpan tentang beberapa maklumat tentang cerapan hilal dibuat di Pulau Sayak lah. Jadi saya dapat beberapa maklumat tu, tapi tak banyak lah, cukup sekadar untuk diketahui bahawasanya cerapan masa tu di Pulau Sayak dianggap antara yang selalu nampak lah di Pulau Sayak masa tu. Tahun 80-an, tahun 90-an kan. Jadi sebab apa saya dapat daripada Encik Johari Din masa tu, saya kenal salah seorang daripada juru ukur daerah lah. Jadi dia pun memberi beberapa data tu. Jadi nak kumpul balik data-data ni pun saya rasa macam Dr. Kasim beritahu tadi, kita kena merujuk pada pihak autoriti agama ni yang susah sikit. Ya, baik. Jadi, terima kasih sama perkongsian Saudara Azam juga tadi tu tentang Pulau Sayak di Kedah. Jadi soalan seterusnya ini ada kaitan dengan foto yang saya tunjukkan. Jadi kita lihat bahawa artefak astronomi ini dijumpai, yang kalau yang di atas tu ialah di China, dan yang di bawah tu ialah yang terkenal lah, saya rasa the Nebra Sky Disk, iaitu mungkin ada orang kata ini ialah peta bintang yang dijumpai lah pada tahun 1600 before century, kalau ikut maklumat yang saya dapat tu lah. Jadi dekat China, dekat Jerman, ada banyak lagi dekat tempat lain. Dekat Nusantara ni ada Doktor ni Saudara Azam, artefak baik. Jadi ada saya bagi tentang Astrolab, artifak falak Nusantara ni, ada saya bagi satu gambar kan pada yang ini. Okey, baik. Ini dalam koleksi saya lah. Jadi saya ni semenjak saya bekerja di Galeri Sultanah Sanabukiah di Brunei, saya dapat melihat di sana banyak koleksi artefak falak yang belum dikaji oleh penyelidik sama ada di Brunei ataupun di Malaysia lah. Jadi kerajaan Brunei masa tu berhasrat untuk mencari pakar-pakar daripada Malaysia untuk mengkaji artefak falak macam ni.
Jadi saya dapat lihat banyak artifak itu yang telah dipendam lama dalam galeri. Jadi saya pun ambil inisiatif mengkaji membuat katalog baru. Jadi sementara itu saya pun bertekan, saya sendiri pun berazam untuk memiliki beberapa artifak itu untuk buat kajian sampingan. Sebab saya rasa jika kita memulakan satu usaha untuk memiliki satu artifak dan membuat kajian, apa salahnya kita macam saya mempromosi untuk jabatan-jabatan mufti seluruh Malaysia juga kan? Sebab Jabatan Mufti di Brunei memiliki galeri pameran Islam setanah sana berpiah. Jadi yang Jabatan Mufti Brunei yang sanggup mencari artifak untuk galeri itu. Jadi saya rasa mungkin daripada situ pada tahun 2007 saya fikir kemungkinan Jabatan Mufti di Malaysia ni mungkin berminat. Jadi saya pun buat satu usaha mempromosikan itu kepada Balai Cerap Al-Khwarizmi. Masa tu under Dr. Kasim Bahli. Jadi saya suka cerita lah. Sebab pihak Balai Cerap Al-Khwarizmi pun komplek Falang. Al-Khwarizmi membeli beberapa buah artifak daripada saya termasuk Astrolab dan Jabatan Mufti Pulau Pinang. Jadi banyaklah Jabatan Mufti yang telah membeli artifak daripada saya dan sementara itu saya pembuat collection. Jadi collection saya ni yang saya tunjuk gambar ni Astrolab itu adalah yang tengah-tengah tu Astrolab Eropah lah. Makanya kalau yang sebelah kiri itu Astrolab yang gear Astrolab tu jika kita ada manuskrip Al-Biruni adalah salah seorang ahli astronomi yang pernah melukis rajah astrolab bergear. Jadi astrolab ni unik sikit. Jadi astrolab gear ni yang kata memang kita tengok daripada segi mechanical sebab astrolab lain tak macam tu. Astrolab mechanical ni apabila kita pusing kita nampak gear-gear tu berpusing. Itu sebagai unik. Saya pun rasa sangat tertarik hati lah sebab sebelum ni saya duk fikir jika tamadun lain ni, tamadun Islam tadi mempunyai alat macam ni, bagaimana dengan tamadun kita ni Melayu ni? Jadi kita tengok sebelah kanan tu ada satu nampak macam Astrolab Nusantara kan sebelah kanan tu yang dekat buku ensiklopedia kepunyaan saya tu. Jadi ini koleksi saya lah. Salah satu ni yang daripada banyak-banyak yang saya simpan. Jadi kita tengok slide depan ni ada yang saya tunjuk pula. Lagi tengok yang ke depan ni. Ini dia. Yang kita nampak besar ni lagi sikit nampak atas sikit. Okey baik. Okey, ini adalah salah satu astrolab, panduan astrolab zaman dulu. Tapi astrolab ni bukan kita kata astrolab macam digunakan daripada segi tamadun Islam yang bentuk yang macam ada jaringan labah apa semua, bukan. Yang ini lebih kepada penentuan kalender. Penentuan kalender dan burus. Jadi yang ni artifak ni siapa yang buat? Tak ada siapa yang buat, tapi hanya ditemui sebagai satu rajah saja. Rajah itu dilukis oleh guru Mansur Betawi daripada Indonesia yang lahir pada tahun 1878 dan meninggal pada tahun 1967 dan sezaman dengan Syekh Abdullah Fahim. Jadi salah satu artifak yang telah saya buat rekonstruksi pada tahun ini. Sebab nak buat rekonstruksi itu memang bukan senang jugalah sebab perlu menyediakan maklumat yang cukup pada perempuan. Jadi saya membuat rekonstruksi di luar negara sebab di Malaysia memang susah nak cari pembuat macam ni. Jadi apa kita dapat lihat di sini? Jadi saya set yang disebut sebagai Astrolab Nusantara. Okey, jadi Astrolab Nusantara apa kita dapat lihat? Kita tengok di sebelah utara ni, kita tengok utara tu ada perkataan yang merujuk kepada Agustus. Nampak ada Agustus itu? Jadi Agustus bulan Ogos lah. Jadi saya set pada 31 hari bulan Ogos. Kita nampak agak utara kan? Di belah atas tu Agustus. So jadi ulama zaman dulu macam Syekh Abdullah Fahim, macam baru-baru ini disebut oleh Ustaz Hanafi Abdul Razak yang mengatakan bahawasanya burus Orion akan terbit pada bulan Ogos pada waktu subuh kan, pada subuh. Tapi sayangnya Ustaz Hanafi terlupa hendak sebut apakah burus yang terbenam semasa matahari terbenam. Masa matahari ini terbenam, apakah burus pada masa itu? Kita tahu pada dalam kalender Islam selalu hari baru dimulai dengan masuknya waktu maghrib. Nah, jadi bila kita tengok dalam Astrolab Nusantara ni kita dapat lihat. Kita tengok di sebelah barat, kita tengok yang sebelah kiri saya ni. Kita tengok belah kiri tu ada tulis perkataan Libra, Mizan. Atas sikit tu, atas berapa perkataan barat ada tu tulis perkataan Libra. Jadi dapatlah kita fahamkan bahawasanya ketika matahari terbenam maka muncul burus Libra. Yang burus Libra atau ufuk. Dia sebelum terbenam dalam lebih kurang dalam pukul 8 lebih 9 pukul 9 baru burus ni terbenam. Jadi bagaimana dengan burus semasa terbit pula masa di sebelah timur? Kita tengok di sebelah kanan tu perkataan timur. Yang di sini kita tengok ni adalah Astrolab Nusantara ni perkataan Aries.
dan Paskus. Jadi dua buruh ni, buruh yang sedang terbit di sebelah ufuk timur pada malam kemerdekaan 31 Ogos. Jadi kita tahu pada malam kemerdekaan 31 Ogos, tepat pada waktu maghrib, ialah burus Libra. Tepat pada masa terbit matahari ialah burus Aries dengan Paskus. Jadi tepat ni yang saya telah set pada yang artifak disebut sebagai astrolab Nusantara. Jadi kita tengok selanjutnya ada gambar lagi selepas ni. Ini lebih jelas, kita dapat lebih jelas. Yang sebelah utara tadi perkataan Ogos, kita tengok situ. Dan di sini juga bawah perkataan Ogos kita tengok ada nama Misra, perkataan Misra, macam Misra lah. Misra. Jadi perkataan Misra ni adalah kalender yang digunakan oleh Koptik di Mesir. Manakala di bawah ni ada Ab. Jadi Ab ni yang pernah disebut oleh Ustaz Nafiah bahawasanya apabila masuk bulan Ogos, maka orang-orang Yahudi mempunyai satu bulan disebut bulan Ab. Jadi betul lah. Jadi pada astrolab Nusantara ni ada perkataan Ab yang disebut sini bertepatan dengan bulan Ogos pada hari kemerdekaan. Okey, kita tengok selanjutnya, gambar selanjutnya lagi. Ni yang saya sebutkan tadi, yang di belah barat kita nampak Libra, dan gambar satu lagi ialah sebelah timur. Okey. Sebelah timur ni. Jadi di situ membuktikan bahawasanya ulama zaman dulu pun mempunyai kemahiran dalam penentuan nak buat kalender. Jadi mereka mengetahui bagaimana perjalanan kalender ni, sama ada kalender Hijrah, kalender Masihi, kalender Koptik, kalender Yahudi, dan semua ni ada maklumat-maklumat yang dikendaki yang boleh digunakan pada waktu itu. Dan untuk pengetahuan semua, kalender ini dibuat oleh Guru Mansur Betawi berdasarkan rajah saja, jadual saja. Bila tu? Pada tahun 1921. Dan 100 tahun kemudian saya bersedaya upaya membuat rekonstruksi dalam bentuk beras. Alhamdulillah, sebab ini adalah sebagai salah satu bukti bahawasanya pengetahuan ulama dulu boleh kita tonjolkan pada abad ini sesuai dengan peredaran dan pemodenan astronomi zaman moden. InsyaAllah. Jadi saya kembali pada moderator. Terima kasih. Sama-sama. Saudara Azam. So jadi yang saya tertarik tadi yang apabila saudara bekerja di Brunei tu, jadi dekat situ ada banyak astrolab dan sebagainya. Astrolab tu ialah astrolab di Nusantara ke yang dijumpai di Brunei ke, dijumpai di mana asal-asalnya semua tu? Ini yang jadi masalah sikit sebab kebanyakan masa saya buat kajian astrolab yang daripada negara barat, negara yang tamadun Islam, tamadun yang lebih banyak lah tamadun mural India punya. Jadi saya pun titik tolak pada tu. Saya pernah dihubungi oleh Dr. Kasim sebab apa, pada tahun 2008 dulu ada satu seminar di Easton kan, anjuran Jabatan Kepemerintahan Easton buat dan jemput Profesor David King berkenaan dengan satu kursus astrolab. Jadi David King menceritakan banyak tentang astrolab yang dapat diketahui. Sebenarnya kita ni, masalah kita adalah tidak ditemui satu pun astrolab Nusantara. Ini satu masalah. Jadi kita lebih mengenali Rubuk Menjaya. Masa saya buat kajian di Brunei pun saya tak jumpa satu pun astrolab Nusantara. Jadi saya perlu fikir bagaimana saya nak cari astrolab Nusantara. Dan daripada bahan-bahan yang saya dapat jumpa daripada jadual lama, jadual yang dibuat oleh Guru Mansur Betawi itu pun saya dapat jumpa daripada seorang rakan saya, ustaz daripada Jitra, Ustaz Wan Hafiz. Ustaz Wan Hafiz ni dia belajar di pondok pesantren Sidam Puan di Sumatera. Pondok ni pengguru ni nama Kiai Osman Ahmad. Kiai Osman Ahmad ni bersanad kepada Guru Mansur Betawi. Jadi dia masih simpan semua raja-raja lama, manuskrip lama. Dan kemudian ni dapat manuskrip tu saya dapat daripada Ustaz Faizal Jani, Jabatan Mufti Perak. Kemudian Ustaz Faizal beri kepada saya jadual tu. Kemudian pada tahun ini baru saya buat rekonstruksi itu. Jadi dah telah sangat lama semenjak daripada saya kerja Brunei, saya tercari-cari ni. Dan alhamdulillah pada tahun ini Allah Ta'ala berikan satu peluang kepada saya untuk membuat rekonstruksi artifak yang boleh kita terjemahkan daripada segi simbol kemerdekaan. Alhamdulillah. Itu dah baik. Terima kasih Saudara Azam. Kalau hari ini kalau kita melawat ke Penterian Negara, kita akan dapat melihat jam Matahari Merdeka yang asalnya berada di Stadium Merdeka dan dipindahkan ke planetarium lah.
selepas itu. Jadi ini antara instrumentasi yang terawal lah yang pada dibina pada waktu kemerdekaan tersebut. Tapi saya yakin dan soalan ini ditujukan pada Dr. Kasim. Mungkin doktor boleh menjelaskan sumbangan ahli astronomi dahulu ataupun ahli falak Melayu dahulu dalam pembinaan perkakasan untuk tujuan tengok anak bulan ke, untuk tujuan pengukuran tertentu. Mungkin ada jam matahari yang jauh lebih tua daripada ini. Silakan doktor. Baik, terima kasih kepada saudara moderator. Jadi sehubungan dengan itu, perkakasan di alam Melayu lah, dalam penggunaan saya share video. Okey, perkakasan digunakan untuk tujuan pengukuran pada masa itu ada dua alat utama, iaitu tongkat istiwa dan juga jam matahari. Okey, boleh share slide saya, slide yang kedua. Okey, slide okey yang ini yang slide nombor 2, bukan yang ni, yang nombor 2. Ini yang nombor 3, yang nombor 2. Okey ni Okey, ada dua alat utama. Yang pertama ialah tongkat istiwa. Jadi tongkat istiwa ni apa dia? Seperti kita tengok dalam gambar tu yang sebelah kiri ini adalah tongkat istiwa di Masjid Peringgit Melaka. Dan sampai hari ini kita boleh lihat lagi alat ini masih ada di Masjid Melaka, Masjid Peringgit Melaka, dan masjid ini di bawah Jabatan Muzium Negara. Telah pun dibuat pemugaran sebagai bangunan yang ialah sejarah. Tapi satu yang saya nak ingatkan bila tuan-tuan dan puan pergi melawat nanti, jangan terperanjat. Dia tak label situ tongkat istiwa, dia label itu sebagai jam matahari. So jadi sebenarnya dia bukan jam matahari. Jam matahari dengan tongkat istiwa ni berbeza. Tongkat istiwa dia terdiri daripada muka plate, seperti mana tengok dalam gambar sebelah kiri itu, terdiri daripada mamar, dan juga ada satu tongkat ataupun nomon tegak berserenjang dengan permukaan plate. Dan pada muka plate tu yang dibuat sama ada dibuat daripada mamar putih biasanya, ataupun kayu, ataupun kepingan logam, dan ditandakan dengan bulatan, beberapa bulatan. Jadi kalau kita tengok, kita akan nampak ada bulatan itu adalah bulatan asar. Artinya kalau bayang tu menyentuh bulatan tu, maka masuklah waktu asar. Dan juga setentang dengan tiang ataupun nomon itu ada garis di sebelah utara, dua garis sebelah utara dan dua garis di sebelah selatan. Apabila bayang betul-betul masuk di antara dua garis itu, menandakan matahari betul-betul berada di meridian kita. Itu dikatakan waktu zawal. Jadi dasarkan alat ini, iaitu tongkat istiwa ni, kita boleh tahu beberapa fungsinya. Di antaranya ialah untuk mengetahui waktu zawal, iaitu waktu matahari betul-betul di garisan meridian, kemudian mengetahui awal masuk waktu zuhur apabila dia melepasi dua garisan tadi, dan kemudian mengetahui awal waktu asar, dan juga boleh mengukur panjang bayang ketika zawal, dan juga boleh mengetahui kedudukan matahari sama ada berada di hemisfera utara ataupun berada di hemisfera selatan. Kalau macam sekarang ni, matahari masih berada di hemisfera utara lagi. Dan juga kita boleh tengok satu lagi slide yang ini. Yang slide yang ini nak menunjukkan jam matahari pula. Jam matahari dan juga tongkat istiwa di satu tempat yang sama, iaitu di Masjid Serkam, Masjid Serkam Pantai. Masjid ni dibina pada tahun 1853. Jadi dah berapa tahun, dah lebih 100 tahun lebih. Dan jam matahari ni dan juga tongkat istiwa ni dibina pada tahun 1942. Jadi jam matahari ini, kalau kita tengok dalam gambar ni di sebelah kiri, dan di sebelah kanan tu adalah tongkat istiwa.
Jadi jam matahari ini dia sebenarnya ada dua jenis. Satu jam matahari dipanggil sebagai jam matahari jenis menegak dan satu lagi adalah jam matahari jenis mengufuk. Dan yang sedang kita tengok ni di Masjid Serkam ni adalah jenis menegak dan saya tak jumpa jam matahari jenis mengufuk di masjid di Negeri Melaka ni. Jadi jam matahari ini juga terdiri daripada penunjuk ataupun nomor yang dibuat daripada logam dan muka jam. Okay? Dan muka jam tu yang kita tengok dalam gambar ni secara menegak, serenjang dengan penunjuk. Dan pada muka jam tu ada angka 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 12 tu terletak betul-betul di tengah. Okay? Di tengah, di sebelah bawah. Artinya apabila tengah hari, matahari betul-betul di garisan meridian, maka bayangnya akan jatuh pada angka 12. Sebab pada masa dulu, tengah hari ialah pada pukul 12. Sekarang kita sudah waktu piawai kita tidak lagi menggunakan jam 12 kan. Jadi muka jam ni yang ada di Masjid Serkam ni dia ada dua muka. Okay? Satu muka menghadap utara dan satu lagi di sebelah belakang dia menghadap selatan. Sebab matahari ketika berada di hemisfer utara maka kita akan baca pada muka yang menghadap utara. Okay? Apabila matahari nanti berpindah ke selatan, okay? Selepas daripada 21 September nanti, maka matahari bergerak ke hemisfer selatan, maka kita akan baca pada muka yang sebelah belakangnya. Jadi dia ada dua muka. Dan jam ini berfungsi berdasarkan menggunakan pergerakan matahari kita. Jadi artinya waktunya tidaklah sama seperti mana waktu piawai kita. Dan kalau bukan bermakna dia tidak boleh digunakan untuk mengetahui waktu. Kita kena tambah dengan persamaan waktu ataupun equation of time atau takdirul zaman. Okay? Dan misalnya sekarang ni equation of time atau persamaan waktu sudah hampir sifar. Kalau 2 September ni atau lusa dia betul-betul sifar. Jadi kita tak perlu tambah apa-apa. Waktu yang ditunjukkan oleh jam tu sama seperti mana jam, cuma kita kena tukar mengikut jam piawai Malaysia saja. Dan satu lagi jam yang pernah digunakan di Tanah Melayu ni sebelum kita mereka dulu, dia tunjukkan slide yang seterusnya. Okey, ni ya. So jadi jam ni juga adalah satu jam matahari yang telah lama usianya, dibina pada tahun 1937. Lebih lama daripada jam matahari di Masjid Serkam. Dan yang menariknya tentang jam ni dibina oleh Syekh Mahyuddin Abdul Mukmin Al-Keranji, seorang tokoh falak dan juga seorang ulama. Dan inilah satu jam yang saya pernah jumpa yang tercatat pembuatnya. Yang di Serkam tu tak ada, cuma dia ada tulis tahun aja, tarikh. Dan pembuat ni adalah merupakan seorang tokoh ulama dan juga falak. Dan ada 2 minit Doktor ya. Okey. Dia pengarang kepada kitab Tahsilul Mubtadin. Okay? Dan kalau kita tengok dalam gambar ni, bayang dia betul-betul jatuh pada pukul 12 ketika zawal. Ini kita namakan sebagai waktu zawal. Jadi menunjukkan waktu jam matahari lah pada ketika itu. Jadi kalau kita nak terjemahkan mengikut jam piawai Malaysia, maka kita kena tambah dengan persamaan waktu dan juga perbezaan longitude dengan sistem pegawai dengan longitude piawai kita. Jadi itu saja saya rasa perkongsian saya tentang perkakasan yang pernah digunakan dalam pengukuran waktu sebelum zaman kita mereka di Tanah Melayu satu ketika dulu. Okay? Dan jam yang saya tunjukkan yang kemudian ni dia adalah jenis portable, maknanya boleh dipindah-pindahkan untuk melihat waktu. Dan saya kembalikan semula kepada saudara moderator. Terima kasih. Terima kasih Doktor. Jam ni sekarang ada di mana Doktor? Al-Keranji 1937 tu. Ada di Balai Cerap Ulul Albab. Wah, aku kena pergi rumah doktor lah tu. Kalau nak tengok. So jadi Melaka ni bukan saja terkenal dengan tempat-tempat pelancongan. Kita selalu pergi Melaka nak tengok bangunan merah, Formosa dan sebagainya.
Tapi hari ini kita diberitahu kita boleh juga pergi ke Masjid Peringgit Melaka. Kita boleh ke Masjid Serkam Melaka untuk tengok jam matahari antara yang tertua 18.53. Dan bila balik tu boleh singgah di Balai Cerak Ulul Albab di Jasin untuk tengok tadi portable jam yang ditunjukkan tadi tu, jam matahari portable. Which is yang mana yang sangat menarik lah, sebab benda-benda itu masih dipelihara dengan baik. Dan kita itu adalah khazanah untuk anak cucu kita. Lihat kehebatan datuk nenek moyang kita dahulu menggunakan matahari sebagai sumber rujukan untuk solat dan sebagainya, dan boleh tahu juga matahari berada di hemisfera utara atau di hemisfera selatan. So sekarang kita dah tamat 2 pusingan. Jadi kita nak tengok juga soalan daripada publik ni dekat chat. Okey, soalan pertama, ada tak kursus untuk lepasan SPM mengikuti bidang ni? Bidang ini tu maksudnya bidang apa yang Dr. Kasim dan Saudara Azam cakap tu lah, bidang arkeoastronomi, bidang falak kot saya rasa kan. Bidang astronomi kita cakap secara umum dulu lah. So silakan mungkin Saudara Azam ataupun Dr. Kasim nak mulakan. Ni lepasan SPM dah berminat lepas dengar Dr. dengan Saudara Azam terangkan. Silakan. Okey, kami di Akademi Falak dan juga Persatuan Falak Syar'i Malaysia, daripada semasa ke semasa memang kita ada buatlah khusus. Dan saya sendiri juga ada mengendalikan khusus di Balai Cerak Ulul Albab bersama dengan Persatuan Falak Syar'i Negeri Melaka, terutamanya untuk lepasan UPSR, lepasan PMR dan juga lepasan SPM lah. Jadi cuma buat masa ni kita tak boleh nak buat secara bersemuka sebab pandemik COVID-19 ni. Dah 2 tahun dah Balai Cerak Ulul Albab ni tidak membuka pintunya kepada orang luar. InsyaAllah kita doakan supaya pandemik ini akan berakhir dan kita boleh kembalilah beraktiviti seperti mana biasa. Jadi insya-Allah kita akan umumkan pada semasa ke semasa, sama ada di Akademi Falak Malaysia bersama Persatuan Falak Syar'i Malaysia maupun dengan Balai Cerak Ulul Albab dengan Persatuan Falak Syar'i Negeri Melaka. Doktor, kalau nak tahu maklumat tentang Persatuan Falak Syar'i Malaysia, pergi kat Facebook, kita type Persatuan Falak Syar'i Malaysia je ke ataupun ada nama khas macam mana? Ya, kita type je Persatuan Falak Syar'i Malaysia, insya-Allah dia akan keluar lah. So jadi boleh ke situ. Dan kalau nak tahu pasal Balai Cerak Ulul Albab, dia ada type je Balai Cerak Ulul Albab. Facebook dia sendiri ataupun Facebook cikgu? Dia ada Facebook dia, ada page. So boleh cari jugalah, type boleh cari je. Balai Cerak Ulul Albab. Okey, Saudara Azam. Kat Google Map pun ada. Ada okey. Saudara Azam, kalau bidang arkeo ni dekat mana nak belajar? Okey, baik. Saya ni dah beberapa kali, lebih kurang dalam 4-5 kali dijemput oleh Muzium Arkeologi Lembah Bujang Merbau kan. Semenjak daripada tahun 2018, saya pada bulan Mac saya memberi satu talk tentang arkeoastronomi untuk semua lulusan lepasan. Jadi ada orang awam, jadi ada pelajar sekolah pada. Jadi saya bercerita tentang bagaimana monumen-monumen arkeoastronomi yang terdapat di Kedah. Jadi daripada situ saya mengharapkan insya-Allah, sebab di Kedah ni ada kajian detektif di Sungai Batu yang dipelopori oleh Muzium USM, Galeri Pusat Arkeologi USM, PPAG, Pusat Penyelidikan Arkeologi Global. Jadi daripada situ ada salah seorang yang tokoh arkeologi yang terkenal di utara tanah air bernama Datuk Profesor Dr. Mokhtar Saidin. Jadi saya pun dengan pihak-pihak daripada lembaga muzium, jadi saya sangat berterima kasih sebab memberi kepercayaan kepada saya untuk membuat beberapa talk lah ceramah berkaitan arkeoastronomi. Jadi semua dijemput hadir untuk mendengar apa-apa perkembangan terbaru. Jadi setakat ni dalam 4 atau 5 sesi yang telah dibuat itu, pada pertama kali saya membentang tentang monumen arkeoastronomi yang ada di Kedah yang boleh ditafsirkan sebagai satu kalender Kedah tua, kalender lama. Kalau nak buat degree tu ada ke? Kalau nak buat degree ke diploma arkeoastronomi ada ke dekat Malaysia ni ataupun kena macam mana Azam? Ini yang saya fikir mungkin satu hari, sebab saya pun merancang juga dengan pernah berbincang dengan Dr. Razwan Nordin daripada Universiti Teknikal Malaysia Melaka.
Kemungkinan salah satu tajuk tu kemungkinan boleh kita buat salah satu silabus, kita buat satu tajuk tentang arkeoastronomi sebagai salah satu pengenalan tentang ilmu dan teknologi kurun lalu kan. Saya nampak sebab saya pada tahun lepas sejak pandemik itu saya banyak menyertai kursus-kursus online daripada Coursera. Pernah dengar Coursera? Jadi Coursera ni menawarkan sijil arkeoastronomi daripada Itali. Jadi kursus daripada Coursera ni ada dalam lebih kurang 10 minggu lah. Jadi kita ikuti online selama 10 minggu sebab tahun lepas lagi saya mula ikuti itu semenjak bulan April lagi. Semenjak pandemik ni. Jadi oleh kerana saban hari tak lekang daripada rumah, jadi terpaksa mengikuti kursus online sebagai memenuhi keperluan untuk kita mendapat kredit macam merit untuk sebelum jadi, kalau kita macam saya nak jadi pengajar ataupun di mana-mana lah. Sebab sebelum pandemik saya banyak pergi merata tempat di Malaysia bersama-sama dengan pihak USM, contohnya daripada Museum USM. Saya pernah mengikuti pelbagai jelajah tur astronomi di Malaysia lah. Pada tahun 2007 di Brunei. Kemudian saya balik ni bersama dengan Dr. Chong daripada Pusat Fizik USM. Jadi banyaklah kami merantau menjelajah untuk memberi taklimat dan kursus kepada orang awam dan pelajar-pelajar sekolah. Jadi yang tu lebih kepada astronomi lah. Astronomi untuk para pelajar kan basic lah. Jadi untuk arkeoastronomi pun boleh. Tak ada masalah. Untuk para pelajar ni kita dedahkan dengan pengetahuan orang zaman dulu. Jadi kita kena tahu kan, sebab kita sebagai manusia tentu kita kena menghargai ketamadunan lampau kan. Jadi daripada situ akan terbit satu kesedaran untuk kita menghargai ilmu-ilmu daripada orang zaman dahulu kan. InsyaAllah. Baik, balik pada moderator. Baik. Terima kasih. Ada satu soalan daripada Zoom chat in daripada pentadbir majalah DVP Soalan daripada Dewan Kosmik. Adakah istilah lama yang digunakan dalam etnoteknologi astronomi masih lagi digunakan hingga kini atau pupus? Saya ulang. Adakah istilah lama yang digunakan dalam etnoteknologi astronomi masih lagi digunakan hingga kini atau pupus? Contoh dia pun saya tak dapat nak bagikan ni istilah lama ni apa dia mungkin Azam boleh jawab tu. Okey, baik. Jadi sepanjang yang saya tahu, jadi etno ni berkaitan dengan etnik lah kan. Jadi kalau kata etnik, teknologi etnik pun boleh juga. Sebab apa, etno ni memang banyak macam etnoarkeologi kan. Sebab ada pernah buat satu seminar di Universiti Sains Malaysia dalam sebelum pandemik ni pada tahun 2017 tentang etnoarkeologi. Jadi daripada situ membincangkan tentang penemuan apa yang dilakukan oleh orang-orang macam orang asli ke. Jadi kebanyakan berkisah tentang etnoarkeologi. Jadi arkeologi yang ditemui berdasarkan apa yang dilakukan oleh orang-orang asli zaman dulu. Etnik ini mana-mana pun sama lah. Macam sebelum ni yang saya dengar daripada Dr. Rosalind Gelunu kan, daripada Sabah, Sarawak, Sabah. Jadi daripada Profesor Jocelyn Gelunu beritahu, Rosalind Gelunu beritahu ada tentang etnik yang suku di Sabah tu yang membuat kalender apa semua tu. Jadi etno lah kita sebut etno. Dan kalau kata teknologi tu tak semestinya teknologi kita faham yang moden-moden belaka. Jadi teknologi zaman dulu kan. Teknologi yang membuat peralatan kuno daripada segi takrifan kita lah. Padahal bukan kuno pun daripada teknologi itu, sebab orang zaman dulu dia nak buat barang-barang logam memang agak suka. Jadi menggunakan apa saja yang ada pada sekitar, macam kayu pun boleh juga kan. Jadi pada situ kita nampak ada kalender yang dibuat pada kayu. Banyaklah yang saya tengok, macam-macam yang saya nak huraikan pun sangat panjang lah. Ya. Jadi alhamdulillah kita nampak lah pada situ etnik, teknologi yang dibuat oleh etnik zaman-zaman dulu lah. Zaman sekarang pun kalau ada etnik mana-mana yang membuat teknologi baru tu memang dah lumrah, macam kita tengok macam orang putih membuat teleskop apa semua kan. Jadi kita berbalik pada zaman dulu begitulah. InsyaAllah. Dan insyaAllah pada 16 September nanti di webinar kami yang keempat tu kami akan bawa Puan Fatini untuk menerangkan tentang budaya yang berkaitan dengan orang asli dan bulan dan bintang. Tapi ada satu soalan umum ni.
kalau kita tengok langit, kita taklah nampak garis-garis yang membentuk buruj tu. Kita nampak bintang berterabur macam tu je kan. Ada soalan daripada Nora Ibrahim. Bagaimana nak mengenal pasti bintang yang membentuk buruj ni? Kan dia kan bintang, tak adalah garis-garis bentuk Orion ke apa kan. Jadi macam mana nak kenal pasti bintang-bintang yang bentuk buruj? Ini soalan astronomi lah ni. Okey, baik. Jadi sebenarnya kita tengok ni orang zaman dulu ni, contohnya tamadun Greek kan. Tamadun Greek ni sebenarnya banyak ada punya pemikiran berdasarkan cerita-cerita mitos zaman tu lah, zaman dewa-dewi Yunani purba kan. Jadi orang Greek ni kata dia banyak fikir apa bentuk yang sepatutnya daripada cakrawala dia. Jadi satu macam benda tu dia nampak macam satu immortal. Immortal ni macam seolah-olah benda tu memang berada di situ sangat lama semenjak alam itu diciptakan. Jadi dia nak bayang tu, tapi pun nampak pun macam ada hubung kait. Kita tak tahulah macam mana kan, sebab apa dengar kata ilmu-ilmu semua ni daripada Nabi Idris kan, tapi sejauh yang saya dapat baca daripada sejarah lah. Jadi okey, macam ni, macam simboliknya begini. Simboliknya macam cerita pasal buruj Scorpius kata, kenapa dibentukkan sebagai daripada segi bentuk tu nampak kita sekarang kan ada ekor kala kan. Jadi daripada kedudukan ni pusat Bima Sakti ya. Jadi ada satu yang saya pernah fikir, kenapa dia letakkan gugusan Scorpius tu berada di pusat Bima Sakti, tak letak di tempat lain kan. Jadi apabila kita tengok betul-betul pada ekor kala tu, kita tengok betul-betul terletak di atas kata apa black hole lah. Nampak kita nampak situ black hole. Jadi kita fikir tengok, kalau lah apa ekor kala tu ada satu haiwan besar terletak di ekor kan. Jadi black hole ni seumpama sebagai satu apa morfologi kepada satu benda yang sangat bahaya kan, sangat apa berradiasi. Macam seolah-olah ekor kala tu sangat berbisa begitu. Jadi itu. Jadi dia mitos tu dia bercampur dengan pengetahuan orang-orang zaman dulu. Jadi ada satu lagi yang saya dengar pada orang tua kata, dulu zaman dulu macam kitab yang selalu yang dibaca oleh Ustaz Hanaf tentang apa ajaibul makhluqat, wa khairul majudat tentang haiwan-haiwan black-black lah. Jadi dia ceritakan di atas bumi itu berada di atas tanduk lembu kan. Zaman dulu cerita ni kita tengok masa tsunami 26 Disember tahun 2004 dulu tsunami tu. Kita tengok masa kedudukan bulan tu, bulan berada di atas gurus Taurus lembu tu. Dah ada komet lalu kalau orang kata komet ni selalu orang kata dikaitkan dengan situasi bahaya semua kan. Komet tu pula berada di bawah pada kaki lembu dan bulan berada atas tanduk. Dan orang zaman dulu kata, andai kata apa tanduk tu bergoyang maka berlakulah gempa bumi kan. Jadi daripada situ kita tengok gurus Taurus ni ada satu letupan yang sangat dahsyat yang berlaku, itu letupan supernova nebula ketam dekat situ atas tu. Dekat situ kan. Jadi daripada situ kita nampak ada satu kekacauan yang disebabkan daripada pepatah Melayu kata apabila tanduk lembu bergegar maka berlakulah gempa dan sebagainya kan. Jadi saya nampak yang ni sebagai salah satu petua-petua lama lah. Bukan kita nak suruh percaya, tapi sebagai satu kaedah-kaedah disiplin ilmu yang kita tak tahu ya pada orang zaman dulu. Yang mungkin pada zaman sekarang ni kita boleh kaji, dan bukan kita nak percaya sangat, tapi dia jadi satu ilmu yang baru tu zaman kita kan. Jadi kita buat kajian saja, buat kajian untuk melengkapkan dokumentasi dalam sains astronomi. Itu saja. Jadi kita sebagai orang yang hidup sekarang ni kena teruskan buat kajian lah kan, apa-apa yang disebut ni, dan insyaAllah kita akan dapat jawapannya. Ada satu di chat, dia bukan soalan lah, dia tertarik dengan slide-slide yang ditunjukkan oleh saudara Azam. Dia kata boleh ke kalau planetarium nak kongsi kita kerja tu ke macam mana? Boleh. Boleh ya? Boleh. Ya boleh. InsyaAllah boleh bagi dia, insyaAllah. Jadi minta Restia moderator pun bolehlah kongsikan. Saya bagi pada Cik Sawan boleh. Boleh. Ada salah satu slide mungkin saya nak ada pernah tanya satu pertanyaan, mungkin boleh tunjukkan sikit tentang Syekh Abdullah Fahim yang bagi tentang apa? Kenapakah tarikh itu dipilih, tarikh kemerdekaan kan? Tarikh kemerdekaan dipilih tu, jadi ada orang tanya tarikh kemerdekaan tu. Jadi Syekh Abdullah Fahim telah mengambil kira masa kejatuhan Portugis. Kita tengok ada bawah tu muka surat sebelah, kita tengok.
Jadi muka surat sebelah ni ada tentang Syekh Abdullah Fahim mengambil kira masa kejatuhan Melaka ke tangan Portugis pada 24 Ogos 1511. Okey, baik, kita tengok tu muka surat sebelah lagi bawah lagi tu. Ada ane rubuk Menjaya. Okey, lagi bawah lagi. Ini tentang dokumen ni, tak apa nanti saya bagi semua ni, nanti pihak audiens boleh tengok semua. Ada bawah muka surat sebelah ni, muka surat bawah lagi ya. Okey, bawah sikit lagi muka ni bawah. Ya, ini. Okey, jadi Syekh Abdullah Fahim mengambil kira masa kejatuhan Melaka ke tangan Portugis pada 24 Ogos 1511 bersamaan dengan 29 Jamadil Awal 917 sebagai asas untuk membuat pengeraan tarikh kemerdekaan Tanah Melayu. Bila kita tengok macam tu, beza hari dah daripada 24 Ogos 1511 sampai 31 Ogos. Ada satu jadual bawah ada, boleh nampak sikit. Okey. Ada tadi atas jadual tu. Jadi perbezaan jumlah hari yang sini, perbezaan jumlah hari tu kita nampak 162 896 hari. Jadi pada 24 Ogos hari Juliana 2,273,196 dan 31 Ogos 2,436,082. Jadi perbezaannya 162. Jadi ada satu imbangan pada tarikh itu yang dipilih itu. Jadi kenapa Syekh Abdullah Fahim tidak pilih 24? Kenapa pilih 31? Ada sebabnya dia dapat segi beza hari itu dia nak buat perimbangan jumlah hari itu. Walaupun jumlah hari itu nampak ada sikit bezanya macam 200,000 orang, tapi tak terlalu menonjol lah. Jadi ada bawah lagi kita tengok. Okey, bawah lagi muka surat 12. Jadi Syekh Abdullah Fahim menyebut dalam bahasa Arab khair tanah, tahun baik datang pada kita, bila berpesan jika tarikh untuk istiharah kemerdekaan Tanah Melayu tidak pada 31 Ogos, maka tahun-tahun berikutnya sebelum tahun 62 adalah tidak baik bagi orang Melayu istiharah kemerdekaan. Okey, jadi lepas itu beliau melarang pemuda-pemuda UMNO membenarkan tak mendapat kuasa jika British tidak bersetuju dengan tarikh 31 Ogos. Jadi jika kemerdekaan dapat disambut pada tarikh itu, Syekh Abdullah Fahim minta supaya menunggu hingga 5 tahun lagi, iaitu Jumaat 31 Ogos tahun 1962. Okey, jadi pertanyaan ada orang tanya baru-baru ni yang saya nak jawab sikit. Burus yang tadi, burus Libra kan, burus Libra Mizan berada pada waktu Maghrib. Kenapa pada waktu itu? Ini saya tak mau cakap pada segi politik. Ada satu, bila kita bincang balik tentang Ustaz Hanafiah, dia minta saya huraikan sikit pada malam ni, saya ambil kesempatan. Jadi Ustaz Hanafiah kata minta bertanya kepada saya, dia sebut nama saya lah baru-baru ni. Okey, jadi kenapa burus Libra? Zaman dulu orang-orang Arab dulu nak pergi ke mana-mana berada di padang pasir kan. Jadi ada satu burus kapal layar berada di ufuk padang pasir, burus kapal layar. Jadi yang burus Libra nampak di atas ufuk. Jadi kita nampak di situ dia signifikan ialah kapal layar dianggap sebagai satu perjalanan merentasi padang pasir. Jadi berada di waktu malam dan melihat burus Libra. Burus Libra ni kenapa hendak berdasarkan burus Libra? Kerana mereka hendak melakukan perniagaan. Jadi perniagaan guna apa? Guna alat dacing tadi. Ini yang satu soalan saya patut jawab. Jadi yang itulah saya pakai satu metafora yang sebenarnya dalam bidang arkeoastronomi, etnoastronomi, apabila kita memahami metafora tu, maka kita akan dapat jawapan daripada segi soalan-soalan yang ramai orang tanya berkaitan dengan burus. Kita bukan nak percaya pada burus ni membawa nasib tertentu dah. Tapi orang zaman dulu dia ada unsur-unsur yang disebutkan astrologi dan pemahaman dia. Tapi pemahaman astrologi itu bukan daripada segi dia hendak faham daripada segi agama, tapi dia untuk urusan dia saja. Itu saja. Itu saya kembali kepada saudara Fairuz, insya-Allah. Baik. Terima kasih saudara Nur Azam. So saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita, Dr. Kasim Bahadi dan saudara Nur Azam Muhammad Nur yang berjaya memberikan kupasan yang mendalam dan melihat dari pelbagai sudut mengenai kepelbagaian astronomi pra kemerdekaan di Malaysia. Dapatlah saya menyimpulkan intipati utama webinar kita pada malam ini, iaitu Malaysia juga tidak jauh ketinggalan dalam kepelbagaian astronomi, yang mana kita juga mempunyai monumen seperti yang ditunjukkan oleh saudara Azam tadi yang berkaitan dengan astronomi seawal zaman kerajaan Kedah Tua.
Dan ianya kemudian disambung dengan selepas kedatangan Islam, yang mana ia akhirnya menjadi sebahagian daripada budaya dan cara hidup masyarakat Malaysia. Dan selain daripada itu, Malaysia juga telah melahirkan tokoh astronomi pra kemerdekaan yang menggunakan ilmu astronomi moden lengkap dengan instrumentasinya untuk tujuan ibadat dan sebagainya. Namun ini tidak terhad kepada tujuan itu sahaja. Sehubungan dengan itu, kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya lah menghargai semua sumbangan tokoh-tokoh terdahulu, khazanah-khazanah yang ditinggalkan untuk kita sebagai sebuah negara yang relatif masih muda hari ini, yang baru menyambut kemerdekaan yang ke-64, supaya terus menjalankan kajian dan sebagainya. Dan insya-Allah kalau bidang astronomi dan sains angkasa ini maju, ia juga akan menarik bidang STEM ini untuk ke depan. Dan seperti yang disebut oleh ahli panel, bidang astronomi ini sangat berkait rapat dengan ephemeris, sains, matematik dan sebagainya. Dan insya-Allah bila majunya bidang STEM di Malaysia, ia akan mengangkat martabat sosial ekonomi rakyat kita. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ilmu astronomi ini bukan saja untuk kita mengetahui peredaran planet, bulan, matahari dan bagaimana terjadinya siang malam saja, tapi untuk kita mengetahui betapa berkuasanya pencipta dalam mengaturkan alam semesta ini, dan sebagai manusia yang diberi peluang untuk rasai kenikmatan kehidupan ini, sepatutnya kita memanjatkan kesyukuran kepadanya. Dan sebelum mengakhiri webinar ini, izinkan saya berkongsi slide untuk mempromosi webinar kami yang akan datang, iaitu pada 10 September ini akan diadakan webinar The History of Southeast Asian Astronomy, iaitu satu webinar yang mengupas buku yang disebut oleh saudara Azam itu sendiri, yang mana ahli panelnya terdiri daripada pakar astronomi daripada Narit, Thailand, daripada Indonesia, daripada Filipina, yang mana mereka akan mengupas sejarah dan perkembangan astronomi di negara masing-masing, termasuk Puan Fatini yang akan menerangkan bagaimana tentang pengembangan ilmu astronomi di Malaysia. Jadi itu pada 10 September, dan pada Hari Malaysia 16 September kita akan balik kepada realiti pada hari ini, dan kita akan lihat apakah aktiviti R&D astronomi yang dibuat sekarang oleh saintis Malaysia, dan kami akan tunjukkan melalui webinar tersebut pencapaian-pencapaian ulung mereka yang bukan saja di peringkat Malaysia tetapi diiktiraf di peringkat antarabangsa. Jadi kami menjemput semua para penonton, netizen dan sebagainya untuk terus like dan follow Facebook dan lain-lain media sosial Planetarium Negara untuk mengetahui maklumat lanjut. Dan besok 1 September Planetarium Negara akan melancarkan satu pertandingan penamaan pameran maya. Kerana kita pada bulan 10 nanti, pada 4 Oktober sehingga 10 Oktober, Malaysia bersama masyarakat dunia akan menyambut Minggu Angkasa Antarabangsa, World Space Week. Jadi kita akan, salah satu yang kita buat di Planetarium ialah kita membuat pameran secara maya, sebab kita sekarang masih PKP dan sebagainya. Tetapi pameran secara maya itu kita akan fokuskan kepada tokoh astronomi kita dahulu, dan kita akan tunjukkan biodata mereka, apakah cabaran mereka, apakah visi mereka sepanjang mereka mencurahkan bakti di Malaysia ini. Ada senior astronomers, ada junior astronomers, dan kita akan gabungkan pandangan kedua-dua pihak ni. Tapi kita nak tanya kepada audiens, apa nama yang sepatutnya kita bagi kepada pameran ni? Jadi kita buat satu pertandingan untuk para audiens sama-sama lah dapat bersama-sama dengan Planetarium beri nama pameran kami ini, dan kami menyediakan hadiah teleskop DIY. Mudah ya, teleskop ni dapat pasang-pasang dan boleh lihat permukaan bulan contohnya. Jadi ini ialah pada besok hari lah, dan akhirnya Planetarium Negara amat menghargai kehadiran dan maklum balas semua. Dan maaf tidak semua komen di chatting, pandangan di chatting yang dapat diberikan maklum balas. Terus follow kami di Planetarium Negara. Terima kasih, stay safe, kita jaga kita, dan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.